Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih kepada penyelaras daurah kita pada kali ini, saudara Bro Nasir Abdullah yang bertukar lumus untuk mengumpulkan ataupun menjayakan program kita pada pagi ini, bermula pagi ini selama 3 minggu, 3 kali Ahad. Seterusnya juga terima kasih buat Darul Ta'lim kerana sudi untuk menjemput saya berkongsi sedikit ilmu lah. Sebenarnya nak mengajar pun sebenarnya bukanlah terlalu pakar dalam bidang ini, tapi sekadar berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang bersama-sama pada program kita inilah. Okay, seterusnya terima kasih, jazakumullah, barakallahu fiikum buat rakan-rakan, saudara-saudara muslim-muslimat, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah dan semualah yang dapat bersama-sama program kita selama 3 kali Ahad ini. Okay, bermula jam 9 pagi sehingga pukul 1 petang. 1 petang. Buat semua yang saya kira daripada seluruh negara lah, walaupun kita dalam sekitar 40 orang, tapi tengok kepada sesi ta'aruf itu, kita lihat daripada Perlis pun ada. Saya tengok ada seorang daripada Perlis ni, Khaizuran ni. Khaizuran ni nama ni terlalu agak familiar lah, agak dikenali. Boleh respon sikit tak Khaizuran? Duduk di mana? Padang Pauh ke mana? Tak dengar? Okey, tak ada respon. Okey, tak apa. Baik, rakan-rakan daripada seluruh negara, daripada Perlis sampai ke Johor, rasanya ada daripada Sarawak. Sabah ada ke Bro Nasir? Sabah tak ada Ustaz. Sarawak je ada. Suara. Alhamdulillah. Okey. Yang Ustaz sebut Khaizuran tu ada ni dalam ni. Tengok ada. Ya. Tak apa. Ada Ustaz. Okey. Ada abang respon. Boleh respon sikit. Khaizuran ni asal mana? Perlis di mana? Boleh di Kangak. Padang Pauh bukan? Padang Pauh, ya, Padang Pauh. Padang Pauh, rumah tepi jalan Ya. Ingat tak Ustaz? Perasan tak? Ingat saya tak perasan tak? Lupa. Ustazah Hanani ingat tak? Yang ngajar bahasa Arab dulu. Ingat. Ingat Bahasa Arab. Okey. Dah besar-besar dah. Ya. Baik. Okay, salam ke mak keluarga lah. Okey. InsyaAllah. Okey, ni daripada Perlis lah ni? Di rumah Ya, daripada Perlis di rumah. Okey. Baik, dulu kecil-kecil tuan-tuan, masa saya pernah duduk di Perlis dulu selama 7 tahun kan, di Perlis waktu mengajar di Institut Pendidikan Tinggi Islam Perlis. Bro Nasir Ustaz Syed Abdul Qadir tu anak murid saya lah tu. Oh iya ke?
Kejap lagi pukul 9 tengah dengan dia. Allahu Akbar. Okey, orang dah jadi selebriti ya, kita biasa je. Okey. Seterusnya saya tengok ada rakan-rakan yang dah biasa bersama dengan saya dalam program sebelum ni lah. Tapi masya-Allah datang balik kita ada Ustaz Khalid daripada Negeri Sembilan. Ini antara peserta kelas online saya. Dia kata nak ulang lagi. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Ada Mahrus yang ada Penang. Lama tak jumpa. Okey. Okey, Bro Nasir. Baru bantu. Sekejap Okey. Okey, saja kita nak taruh sikit. Okey, ada rakan saya daripada Terengganu, Saudara Ramzi daripada Terengganu. Tengok nombor telefon tu, tiba-tiba keluar nama Ramzi. Respon sikit. Ada masuk tadi. Ramzi Sulong. Hilang dah. Dan nampak ada seorang sahabat ni, Abdul Muqti Baharuddin. Allahu Akbar. Ya ke tidak ni? Syekh Muqti. Respon sikit. Betul Ustaz. Allahu Akbar. Ahlan bik. Ahlan. Sihat nah? Sihat, alhamdulillah. Dari Negeri Sembilan kan? Ya, dari Negeri Sembilan. Allahu Akbar. Okay, ni antara rakan-rakan yang saya kenal lah. Okay, ni rakan sekolah ni, Abdul Muqti ni rakan sekolah Terengganu. Dan semualah, okay, yang mungkin pernah kita berhubung dalam media ke, dalam Facebook ke, kan, ataupun yang baru mengenali. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk bersama-sama dalam program kita lah. Okay, insyaAllah saya akan ambil ruang-ruang yang ada ini untuk berkongsi setakat kemampuan yang ada lah. Okay. So saya akan fokus kepada daurah kita ni, saya akan fokus kepada diskusi buku saya lah. Senang cerita, saya dah share PDF tu. Itu adalah buku yang saya tulis yang asalnya daripada modul. Kan modul, training, seminar yang saya buat dulu-dulu lah. So bila fikir balik-balik, sebab saya tengok buku Faraid ni kalau terlalu tebal, terlalu banyak dia punya konten dia, so agak sukar untuk orang beli, baca dan memahami. Kan, sebab banyak buku-buku yang ada pun tengok stok printing tak dicetak sebab penerbit kata memang dia punya jualan dia agak kurang. Jadi saya fikir-fikir balik, so saya tulis, saya ambil apa ni manfaat daripada modul yang saya buat itu, so saya cetakkan jadi satu buku lah. Jadi satu buku ni, bukunya panduan ringkas ini yang saya rakamkan dalam buku inilah, panduan ringkas ilmu faraid dan pengurusan. So dalam tu ada teori-teori berkaitan dengan faraid dan dalam tu juga saya masukkan isu-isu semasa dan juga kaedah-kaedah pengurusan harta pusaka lah secara ringkas. So alhamdulillah buku ni dah dicetak sebanyak 5 kali. So 5 kali 3,000, saya setiap kali cetak 3,000, so lebih kurang dalam 15,000 lah cetakan dan cetakan terbaru pun dalam 3,000. So dah terjual lebih kurang dalam 12,000 naskah. Lebih kurang dalam 3-4 tahun lah. Okay, saya mula cetak. Dan jual sendiri je dalam program dan sebagainya. So alhamdulillah saya tidak-tidaknya usaha untuk menyebarkan ilmu ini sampai kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya masih ramai lagi masyarakat kita yang sebenarnya salah faham ataupun tidak memahami dengan sebenarnya apa itu faraid, kan, kaitannya dengan harta kita dan juga pengurusan harta pusaka. Lepas tu saya tengok latar belakang tuan-tuan ni ada ramainya tengok takaful konsultan, ejen takaful, kan, kalangan guru-guru pun ada, asatizah pun mungkin ada, ustaz-ustaz, ustazah, semualah latar belakang bekerja sendiri dan sebagainya. So insyaAllah perkongsian saya ini agak terbuka, so sebarang persoalan yang berkaitan itu kita boleh bincang lah. Saya boleh bincang, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan jangan terikat dengan orang kata saya penyampaian daripada satu hala sahajalah. Okay, saya akan buka kalau ada ruang-ruang pertanyaan dan sebagainya. Okey, tuan-tuan boleh interaksi sepanjang program kita ni. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah.
siaran kita dirakam. Mungkin ada saudara kita yang mungkin tak sempat ataupun terpaksa nak kena keluar awal urusan lain sebagainya. Nanti insyaAllah kita akan saya akan share lah macam mana recording ini kepada semualah. Baik. So kita terus pergi kepada topik kita ataupun diskusi kita daurah kita ni. Sekejap saya share. Tuan-tuan boleh guna buku yang saya share itu untuk panduan ataupun boleh terus follow ke skrin. Sekejap ya. Baik. Baik, kita terus merujuk kepada buku panduan. So kita akan bincang apa yang terkandung dalam buku ini. InsyaAllah saya cuba habiskan sebab kalau kita nak fokus betul-betul memang tak sempat sebenarnya. Sebab kalau kita nak masuk kepada kira-kira tadabbur ayat, so mungkin akan ambil masa yang lama lah kan? Sebab kelas saya secara online pun saya peruntukkan 8 minggu. 8 minggu tu hanya fokus kepada pengenalan dan juga tadabbur ayat faraid sahaja. Tapi dalam tadabbur itu saya akan masuklah berkaitan dengan kaedah pengiraan dan segala-galanya lah kira-kira. Cuma dalam daurah kita ni so mungkin kita tak sempat nak belajar tentang bentuk-bentuk pengiraan secara komplit lah. Saya sebutlah secara komplit tu mungkin kita tak sempat. Baik. Baik, kita akan teruskan. Okay. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku saya ni, dari segi isi kandungan tu, saya kira merangkumi lah. Okay, daripada pengenalan, daripada penjelasan tentang waris, kemudian kita sentuh juga isu-isu. Dan di belakang buku saya ni, saya masukkan juga teknikal pengurusan. Teknikal pengurusan harta pusaka. Kaedah yang saya laksanakan setiap kali saya jumpa dengan orang kata waris-waris yang diminta untuk khidmat bantu dan sebagainya, saya masukkan dalam ni dan insyaAllah boleh jadi panduan lah bagaimana cara pengurusan harta pusaka khususnya di pejabat pusaka kecil itu boleh berlaku. Dia punya step by step dia lah. Baik. Ini prakata, so tak ada isu sangat prakata ini. Cumanya kalau tengok dalam mukadimah saya ini, saya masukkan orang kata realiti dakwah berkaitan dengan faraid ini saya percaya terlalu kurang. Sebab tu kalau kita tengok sikit sentuhan dalam buku saya ni, tuan-tuan tengok di sini, okay, apa yang saya masukkan di sini, ilmu faraid adalah hukum Allah. Okay. Yang dirakamkan dalam Quran khususnya surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Okay, yang ni ayat ni kalau nak kupas memang panjang. Saya selalu ambil topik untuk ayat 3 ayat ini dalam bengkel tadabbur ayat faraid. Tadabbur. Okay, namun dakwah ilmu ni jarang didedahkan secara meluas. Saya percaya tuan-tuan rakan-rakan sekalian, kita jarang didedahkan. Masyarakat pun jarang kuliah di masjid, di mana-mana tempat sebagainya sebab kita kekurangan orang-orang yang mampu untuk terjun ke dalam masyarakat untuk menyampaikan ilmu ini dalam bentuk yang lebih sempurna. Saya selalu sebut kepada sahabat-sahabat yang duduk dalam bidang ni, yang belajar faraid dan sebagainya, kalau kita setakat menguasai faraid dari segi teori sahaja, contohnya kita kuasai waris, bahagian waris kira-kira, tetapi kita tidak kuasai dari sudut isu apa yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya. Sebab masyarakat dia akan bertanya tentang isu. Hari ini kita berdepan dengan isu wasiat, isu hibah sepencarian, isu penama, isu hutang, kan, isu macam-macam isu. Jadi kita kena bersama dengan isu.
Jadi sebenarnya kena kuasai dua sudut ini secara sekaligus. Kalau kita nak terjun dalam bidang dakwah ini kepada masyarakat lah. So kita perlukan orang-orang sebegini. Sebab tu dakwah faraid ni terlalu kurang. Okay? Bila terlalu kurang, kita nampak banyak salah faham. Salah faham dalam memahami ilmu faraid dan juga pengurusan. Kan? Bahkan saya akan share pengalaman-pengalaman saya bertemu dengan macam-macam bentuk manusia, kan, di berbagai peringkat. Nak menceritakan salah faham ni dia berlaku dalam, orang kata, macam-macam bentuk lah. Okay? Daripada mana-mana sudut ada berlaku salah faham. Okay? Ketidakfahaman secara sebenar dalam ilmu ni menyebabkan berlakunya berbagai fitnah dalam masyarakat. Sebenarnya fitnah ni Nabi dah sebut dulu lagi dalam hadis, kan? Nabi kata bila mana dua orang berselisih mengenai harta pusaka, dia tidak bertemu orang yang boleh bantu, orang yang boleh selesaikan. Bahkan dibimbangi hari ini ada pula apa yang saya sebut sebagai punasihat, kan, menasihati dengan cara yang salah, dengan jawapan yang tidak betul, yang lagi mengeruhkan keadaan. Yang ni yang kita bimbang. Putusnya persaudaraan, putusnya institusi kekuasaan dan kewujudan banyak harta pusaka tertunggak antara kesan daripada kealpaan kita memahami ilmu faraid. Kan secara menyeluruh lah kita tengok, orang kata putus saudara, bergaduh adik-beradik, kan, institusi keluarga rosak, harta tertangguh terlalu banyak sampai disebut puluhan bilion, 70 bilion dan seumpamanya lah, kan, bertahun-tahun tak selesai, macam-macam cerita. So tuan-tuan, faraid bukan soal teori dan hak semata-mata. Kalau selama ni kita duk dengar dia cakap faraid soal hak. Sebab tu saya ada pendekatan ataupun orang kata kaedah yang target saya tersendirilah dalam menyampaikan ilmu ini. Tetapi faraid juga merangkumi teknik kepengurusan. Jadi kita jangan ingat kepada hak semata-mata, tuan-tuan. Kalau setakat bergantung pada hak, dia takkan selesai masalah. Okay? Kita kena memahami pengurusan, kan, proses, undang-undang, kan, ke mana kita nak uruskan harta kita dan seumpamanya lah. Okay? Kita ada undang-undang. So di sana mungkin ada perbezaan. Rakan kita ada daripada Sarawak. Saya tak ada pengalaman lagi untuk dakwah di Sarawak. Tahun lepas ada jemputan ke Miri, tapi PKP sangkut. Saya sempat ke Sabah 4 kali. So kita agak boleh sedikit lah memahami situasi di Sabah yang berbeza dengan kita di Semenanjung, dan Sarawak pun dia lagi berbeza lah dari sudut perundangan dia. Okay, nanti kita akan share sikit-sikit. Kita kandung juga dalam ilmu faraid ini roh ilmu yang sangat luas. Ini yang kita nak beri penekanan kepada masyarakat dari sudut tarbiyah, pendidikan, dari sudut roh ilmu. Soal tolak ansur, soal pengorbanan, soal infak, muafakat. So sebenarnya tak salah untuk berlaku muafakat dalam pengurusan harta pusaka. Ia bukan satu kesalahan. Tetapi pasti ia diletakkan pada tempat yang betul. So kita berlaku adil dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okay, so pengalaman mengajar, okay, ni cerita kisah saya je lah. Okay, tak ada isu lah. Baik, tuan-tuan. Baik, kita mula di sini. Saya letakkan visi dan misi. Okay? Dalam kita menyampaikan ilmu, kita melihat bermacam-macam isu yang berlaku dalam masyarakat. Saya sebenarnya pernah duduk di Perlis selama 7 tahun. Balik daripada belajar di Mesir dulu. Mula-mula start kerja di Perlis lah. 7 tahun, lama juga di Perlis. Okay? Kemudian saya masuk perguruan, posting ke Bera Pahang. Bera Pahang, mengajar di sekolah. So tak lama di sekolah pun. Di sekolah dalam 3 tahun, kemudian saya di Pelawar masuk ke PPD sebagai pegawai pendidikan Islam. Yang lama, di situ lama, lebih kurang dalam 5 tahun. Kemudian 2017, saya buat keputusan untuk letak jawatan. So resign daripada Pejawatan Perkhidmatan Awam dan fokus kepada dakwah. So itu yang saya letakkan, orang kata target saya, sebab kita melihat banyak isu-isu dalam masyarakat. Apabila kita sampai ke mana-mana tempat, bila kita tanya soal dakwah sebagainya, banyakkan tempat jawapannya sama, iaitu kami tak pernah buat kuliah faraid. Tak pernah ada kuliah faraid di tempat kami. Kan? First saya sampai ke Sabah, tuan-tuan, di KK, Masjid Bandar Putatan itu, masjid utama dekat airport KK itu, soalan yang dia orang tanya saya, Ustaz, kenapa baru hari ni kami dengar kuliah faraid? Tuan-tuan bayang soalan. Kan? Kenapa baru hari ni kami dengar kuliah faraid? Itu masjid di bandar. Maknanya dia orang tak pernah dengar perkongsian tentang ilmu faraid. Jadi benda ni memerlukan kepada orang kata usaha yang berpanjangan, terutama daripada pihak-pihak yang adalah berautoriti dan sebagainya lah, kan, untuk semarakkan lagi dakwah ilmu faraid ini.
Okey, dan begitulah tempat-tempat yang lain. Kan? Saya banyak terlibat dengan Felda sebab saya kira saya ni trainer tunggal lah sekarang ni berkaitan dengan pewarisan tanah Felda, berkaitan dengan faraid kepada pengurusan Felda, pengurus, staf dan seumpamanya lah. Jadinya isu di Felda, isu yang lagi orang kata berfokus kan, sebab Felda ni dia ada satu akta iaitu akta JSA. Jadi tuan-tuan sekalian, saya letakkan visi saya bila kita berkongsi ilmu ini, kita berbengkel, kita mengajar dan kita berdakwah ini, tujuan saya ialah kita nak semarakkan ruh ilmu faraid. Kita tak nak orang bila sebut faraid, dia orang setakat cerita pasal hak. Betul, hak. Kalau kita rujuk kepada firman Allah Ta'ala dalam Quran, memang Allah sebut hak. Bila meninggal seseorang, tinggal anak, lelaki berapa, perempuan berapa, dia dah bagi siap pecahan-pecahan dia tu. Kan suami, isteri, ayah, mak, adik-beradik, semua dah ada portion-portion, bahagian-bahagian tertentu. So kalau kita tengok di situ, itu memang hak lah, hak yang telah ditentukan oleh Allah. Kan itu yang sebenarnya hukum asal. Tapi dari sudut teknikal, dari sudut praktikal sebenar, kalau kita nak menjurus betul-betul kepada hak, bukan menafikan hak, tapi untuk berlakunya pengagihan harta pusaka ni sebenarnya, kalau kita fokus sebenar kepada hak, kita takkan capai sebenarnya. Sebab pengalaman tuan-tuan pun mungkin tahu, kalau dari sudut pengagihan harta ni, payah nak ikut portion-portion sebenar. Dia akan berlaku juga dalam bentuk muafakat, persetujuan dan sebagainya, pasti akan berlaku. Tetapi penekanan kita sebenarnya, itulah sebenarnya, soal ruh, soal kasih sayang, soal pengorbanan. Dalam pengagihan harta pusaka ni, kita nak binanya, orang kata perbincangan, muafakat. Sebab kalau tak boleh muafakat, benda ni takkan selesai. Banyak pusaka sangkut sebenarnya sebab tidak ada pemuafakatan daripada waris-waris. Ada yang tak nak berbincang, kan? Ada bila panggil berkumpul tak balik, bila buat bicara kuasa tak hadir, kan? Bila minta persetujuan tak dinyatakan persetujuan. Jadi benda ni akan sangkut. Saya ada pengalaman bantu satu kes. Okay? Saya ni banyak pengalaman sebenarnya, sebab tu dalam perkongsian saya akan ceritakan. Okey, satu kes ini dah agak lama. Seorang suami meninggal, dia tinggalkan isteri, dia tinggalkan anak-anak, dan masa dia meninggal tu dia masih ada ayah. Dia masih ada ayah. Okey, saya rakamkan dalam mukadimah prakata tadi bagaimana saya dihalau daripada cubaan saya untuk membantulah. Okey, jadi dia ada seorang ayah, tetapi masa tu ayah dia sedang uzur. Ayah dia sedang uzur. Maksudnya terlantarlah ayahnya. Okey, jadi bila suami ni ataupun dia ni meninggal, ayah dia ada bahagian. Dalam faraid, ayah dia ada 1/6. Tetapi ayah yang sedang uzur ni memang tak sempat apa-apalah sebab tak sampai sebulan dia meninggal. Tak sampai sebulan, arwah ni meninggal dunia, ayah dia pula meninggal. Ayah dia pula meninggal. Itu dia punya realiti dia. Jadi bila anak-anak nak uruskan pusaka, dia orang sangkut dengan pakcik, makcik, adik-beradik ayah. Saya diminta untuk bantu, saya datang berjumpa dengan adik-beradik arwah. Kan? Penyudahnya memang dia orang tak nak bagi kerjasama langsung. Saya tanya pakcik nak terima ke tak nak terima? Dua-dua dia tak jawab. Saya tak nak beritahu, terima pun tak nak, tak terima pun tak nak. Tuan-tuan bayang. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia orang ada isu lebih awal antara adik-beradik. Ada, dia orang ceritalah dulu, ayah kami dulu berlaku tak adil kan, abang kami tu dapat lebih sebagainya, macam-macam tuan-tuan. Kan? Dia sumpah seranah arwah depan saya, bukan sumpah seranah saya. Tetapi bila kita cuba orang kata bagi pandangan nasihat, nak bantu sebagainya, akhir dia kata tak payah, awak balik lah. Kan? Tak payah, saya tak nak bagi keputusan apa-apa. So sampai sekarang kes tu sangkut. Tuan-tuan bayang, lebih 10 tahun dah. Benda tu dah berlanjutan lebih 10 tahun, kes tu sangkut sampai sekarang. Jadi kita nampak, jadi isu pusaka ni sebenarnya kita kena bermula sekarang. Dia bukan bermula selepas kematian. Ya, walaupun kita kata faraid ni ilmu yang dipraktikkan selepas mati, tetapi untuk kita bendung isu-isu yang banyak dalam masyarakat, kita kena bermula sekarang. Sebab tu pentingnya belajar. Kena bermula sekarang, tak boleh. Sebab sekarang ni apa yang kita buat dalam hubungan kita dengan waris-waris yang lain, kan? Kita kata kita ada anak lelaki, sebagai contohlah. Orang kata dia ada anak lelaki, so harta takkan pergi ke adik-beradik. Betul. Dari segi hukum memang takkan pergi adik-beradik. Tapi ingat, kita ada ayah mak. So kalau kita ada ayah mak, ini bukan provokasi tuan-tuan, supaya kita memahami. Setiap orang dia kena faham. So bila kita ada ayah mak, so di sebalik ayah mak kita, itulah adik-beradik kita. Walaupun harta kita tak pergi ke adik-beradik, dia akan pergi ke ayah mak kita, di sebalik ayah mak tu siapa.
Jadi biar kita masaklah dengan isu-isu begini supaya setiap orang nampak kan apa yang perlu dibuat semasa hidup kan, dari sudut ilmunya, dari sudut hubungan silaturahimnya kan, jaga balik hubungan supaya cantik balik, supaya dia tidak mendatangkan isu di kemudian hari. So dalam masa yang sama tak salah untuk kita bincang soal hibah, soal wasiat, soal perancangan-perancangan masa hidup, tapi pastikan ianya berlaku dengan cara yang terbaik. Okey, so kita nak bina ruh itu kan, kita nak bina ruh. So kita kena bermula daripada awal. So kemudian saya letakkan misi, kita nak bantu selesaikan masalah harta pusaka orang Islam dengan sempurna kan, kita nak bantu. Jadi kaedah saya sendiri macam-macam bentuk kaedah lah, salah satunya kita fokus kepada dakwah, kita berkongsi ilmu, berkongsi isu, kita buat latihan dan sebagainya. Setidak-tidaknya kalau kita tak bantu waris, rakan-rakan yang belajar itu dapat bantu waris. Kurang-kurangnya tuan-tuan bila belajar faraid ni, kita akan rasa orang kata sentuhan untuk selesaikan paling-paling tidak isu-isu pusaka dalam keluarga kita. Saya percaya tuan-tuan, ramai setiap orang boleh kata ada isu pusaka. Cuma berat tak berat je kan. Mungkin ada yang lama. Saya pernah terlibat dengan pengurusan pusaka di Kedah tahun 1920. 1920 itu paling lama tuan-tuan. 1920 kematian. Ada nama dalam geran. Saya pun tak boleh bayang bila cicit yang tunjuk, cicit dah tak silapnya, tunjuk kepada saya geran, ada nama si mati. Tetapi dokumen-dokumen lain tak ada. Tak ada. Okey. Di Terengganu saya pernah terlibat. Jadi kes itu tak selesai. Sebab tak boleh nak bantu. Tapi nak cerita kes lama ada. Di Terengganu saya pernah terlibat kes 1930-an. Kan? Di Kuala Terengganu. Pun tak boleh selesai sebab waris tak nak bagi kerjasama. Kemudian di Terengganu yang boleh saya selesai mati tahun 40-an. Itu pusaka dalam keluarga saya lah, moyang saya, mati tahun 40-an. Alhamdulillah. Kan, waris-waris semua setuju, walaupun panjang cerita, ambil masa lebih kurang dalam 2 tahun nak settle, so Alhamdulillah settle. Tanah tak sampai 1 ekar pun, tapi mati tahun 40-an. Kan? Saya pernah terlibat dengan isu yang pergi ke Baitul Mal. Kan? Kemudian di Pahang ada satu kes tanah lebih 1 juta di Rompin, pun waris tak bagi kerjasama. Ni kes lama lah. Okay. Di Perlis pernah terlibat satu kes kematian tahun 50-an. Kan? Kalau cerita pada Khaizuran tu, tanah bendang tu dekat rumah dia. Okay. Tahun 50-an. Ada 14 lapis kematian. Bayangkanlah, dia munasakhat dalam faraid. Kan berlapis-lapis. 14 lapis. Daripada si mati perempuan, tinggalkan suami kahwin lain, anak dan sebagainya, berlapis kiri kanan, atas bawah, depan belakang, 14 lapis. So Alhamdulillah, dimaklumkan, saya dah tunjuk guide dia punya carta waris dan sebagainya. So Alhamdulillah, dimaklumkan oleh waris-waris yang ada, selesai. Jadi ini antara nak gambarkan, orang kata kita cubalah, okay, setakat yang termampulah untuk settlekan isu-isu yang berbangkit. Itu misi saya lah. Okay, nak capaikan misi tu, so saya kata saya kena berhenti kerja. Kan, saya kena berhenti kerja. So tak apalah, tinggalkan gaji yang ada itu, dan Alhamdulillah rezeki itu Allah tentukanlah. Kan? Baik, tuan-tuan, objektif perkongsian. So bila kita belajar faraid ni, saya letakkan beberapa objektif. Yang pertama, kita sama-sama, objektif bukan objektif saya juga. Saya nak ajak tuan-tuan rakan-rakan bersama dengan saya pagi ini, bersama-sama kita memahami objektif. Inilah objektif kita belajar faraid. Yang pertama, kita nak faham kaitan faraid dengan diri sendiri. Kan? Jangan ada ingatkan orang lain. Saya training penguruh Felda. Penguruh ni datang, selalunya pewarisan berkait dengan Felda. So saya kata jangan bayangkan apa yang kita belajar ini untuk peneroka kita sahaja. Tapi setidaknya kita belajar untuk diri kita. Tuan pengurus pun ada juga masalah dalam hal pusaka ni kan. Jadi kena faham juga. Jadi fahami kaitan faraid dengan diri kita sendiri. Dan harta yang kita ada. So saya percaya tuan-tuan, harta kita ni ada. Sikit ataupun banyak je. Kan? Cumanya ada setengah orang tak faham tentang apa itu harta yang akan jadi pusaka. Sebab tu ramai orang mengaku tak ada harta. Bila sebut pasal faraid, oh saya tak ada harta. Kan? Payah nak cari orang tak ada harta hari ni. Kalau dia faham apa itu harta, barang milik dia semasa hidup, so semua jadi harta, so semua orang akan faham tentang faraid. Semua orang akan orang kata apa, berminat untuk memahami ilmu ini, hukum Allah ini. Jadi dia sangat berkait rapat. So struktur faraid dengan praktikalnya dia berbeza tuan-tuan, dia akan berubah. Kita tak sama. Saya sebagai seorang suami, saya ada isteri, saya ada anak, lelaki perempuan, saya masih ada ayah mak. Itu waris utama saya. Okey, tetapi kalau sepanjangnya umur saya, waris-waris yang saya sebut tadi meninggal, contohnya
So dia akan berubah tuan-tuan, dia akan berubah. So waris-waris lain yang lagi jauh tu mungkin akan datang. So adik-beradik kita standby kan, sebab mereka adalah waris. So mereka mungkin akan mewarisi harta kita kalau saya tidak ada ayah pergi dulu dan anak lelaki saya pergi dulu. Itu gambaran-gambaran yang kita kena faham. Bagaimana orang yang memang asalnya tak ada anak lelaki, kan, ataupun langsung tak ada anak angkat, ataupun kahwin dengan janda duda, ada anak tiri kita. Kan, ambil anak susuan contohnya. So isu-isu tu akan berbangkit kan dalam masyarakat kita. Kan isu poligami dan seumpamanya terlalu banyak sebenarnya. Jadi benda-benda ni dia akan berbeza-beza. So setiap orang kena faham. Okey? Dan kita kadang-kadang bayangkan bila sebut soal kita ada harta ni, duk bayang orang tua-tua kan, kita bekerja sebagai kita ada harta. Saya pernah ditanya satu soalan tuan-tuan sekalian. Dalam satu training dengan pihak sekolah lah, kita panggil LADAP, latihan dalam perkhidmatan, seorang cikgu perempuan, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, anak saya meninggal umur setahun lebih. Kan? Anak saya meninggal umur setahun lebih. Saya simpan duit untuk anak ni, daripada dia kecil, saya simpan, terkumpul lebih kurang dalam 6,000. Dalam simpanan. Saya lupa lah akaun tabung haji, saya tak silap. Dia simpan. Mana seorang mak kasih sayang kepada anak, dia simpan duit untuk anak dia. Memang untuk masa depan anak dia. So, kalau kita tengok di situ, itu adalah hibah. Itu adalah pemberian kasih sayang seorang ibu kepada anak. So, kalau ikut duit itu, duit siapa? Duit anak lah. Kena faham di situ. Duit itu duit anak. Walaupun dari sudut teknikal, account bank sebagainya, ibu masih lagi ada nama dia sebagai pemegang amanah, itu bukan isu teknikal. Hakikatnya duit itu dah diberi kepada anak, so itu duit anak. Jadi bila anak tu meninggal, duit itu jadi pusaka. Bayangkanlah seorang anak umur setahun lebih, matinya meninggalkan harta pusaka, duit 6,000. Siapa yang akan dapat duit itu? So saya kata kalau duit itu 6,000 pusaka anak, so siapa waris anak? Waris anak ialah ayah dan mak dia. Waris anak ialah ayah dan mak dia. Cikgu tadilah. Mak. Tapi berapa mak dapat? Mak dapat 1/6. Sebab dia ada lagi anak-anak yang lain. So arwah ni meninggalkan adik-beradik lagi yang lagi ramai. Dia ada abang kakak dia lah. So saya kata cikgu sebagai ibu dapat 1/6. Daripada 6,000, cikgu dapat 1,000. Dia terkejut. Dia tanya baki lagi suami cikgu dapat. Ayah kepada budak tu. Di situ dia terkejut. Dia kata, Ustaz kan duit saya. Saya kata duit cikgu bila ni cikgu dah bagi pada anak, dah simpan untuk anak. Itu duit anak. Kan? Itu duit anak. Asal benda-benda ni kita nak kena faham. Sama juga bagi ejen-ejen takaful kan. Kita ada klien kita seorang ibu, seorang ayah contohnya. Simpan, carungkan takaful untuk anak. Dia orang kena ingat, itu adalah hibah kepada anak dia. So, duit yang tersimpan tu adalah milik anak. Kalau matang duit itu, anak tu dapat, matang dia punya caruman itu, anak tu dapat, itu adalah harta milik dia. So, kita kadang-kadang mungkin kita bayang takaful ni untuk kematian sahaja kan. Tapi mungkin Allah panjangkan umur kita dengan sebab takaful itu, maka dia matang. So, duit itu kita dapat. Jadi, isu-isu dia akan berkait. Jadi, nak cerita tadi, anak umur setahun lebih, mati meninggalkan harta pusaka. Kan? Dan berkait dengan hukum faraid. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak betulkan salah faham masyarakat. Yang kata faraid ni susah, kan? Faraid tak adil, kan? Buatlah wasiat dan hibah. Semua hari ni orang duk bercakap pasal wasiat, pasal hibah. Baru ni saya terkejut dengan satu viral dalam WhatsApp, dalam media sosial lah. Bila kita duk berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini, ada satu artikel. Saya cukup tak setuju sebab orang yang tulis artikel ni tak bertanggungjawab. Dia tak tulis nama. So saya mohonlah siapa-siapa yang tulis artikel, kalau tuan-tuan nak copy paste pun, kalau tak ada orang kata apa ni, tak ada nama yang menulis. Okey, sekejap bateri nak habis. Tuan-tuan berhati-hatilah. Bimbang kita menyebarkan maklumat yang tak betul ataupun menimbulkan fitnah yang lagi besar. So satu artikel yang tidak ditulis siapa yang menulisnya, dia tulis di situ benda yang baik. Dia kata okey, hari ni kematian banyak berlaku dan sebagainya, maka dia cadangkan 10 perkara. Banyak benda lah dia cadang dari sudut ibadahnya, cantik lah. Yang ke-10 last sekali dia sebut apa? Jika kita ada harta, wasiat dan hibahkanlah segera semua harta kita supaya waris-waris kita tidak merempat. So, tuan-tuan bayangkan apa kaitannya? Saya nak kait di sini kadang-kadang kita faham maksud dia, tetapi bagi orang awam yang baca, dia akan nampak seolah habis apa yang ada pada faraid. Kalau dia kata wasiat dan hibahkan segera semua harta yang ada supaya waris-waris kita, kalau kita ada anak, anak kita tidak merempat. Jadi seolah-olahnya selama ni kalau tidak wasiat dan tidak hibah, so sekiranya waris merempat lah.
Kan? Jadi kadang-kadang kefahaman orang dia akan anggap faraid itu memberi masalah yang lagi besar pula kepada masyarakat. Kan? Kita faham banyak berlaku isu. Isu tu isu orang tak faham. Tetapi jangan kita bawa satu poin yang akhirnya masyarakat akan menilai, oh ini tak kena ni, kena hibah, kena wasiat ni. Kan? Sehingga saya banyak berjumpa kes, Ustaz, saya tak nak lah kalau saya mati hati saya pergi pada faraid lah Ustaz, susah. Saya tengok apa yang berlaku pada adik-beradik saya bergaduh dan sebagainya. Kan saya tak nak lah. Jadi akhirnya berlaku pula wasiat. Jadi mak pun pesan, mak pun hibah, mak pun pesan pada anak-anak. Benda tu tak dibuat dengan cara yang betul. Jadi di sinilah kita nak kefahaman yang sebenarnya dalam kita memahami hukum ini. Jadi bukan salah untuk berlaku wasiat dan juga hibah. Tapi syarak mengajar kaedah-kaedah. Wasiatnya bagaimana, hibahnya bagaimana, Nabi ajar disiplinnya bagaimana, akhlak, etikanya bagaimana. Okey. Itu insyaAllah kita akan kupas. Ini sebagai mukadimah, saya akan lontarkan dulu. Okey. Kalau ada persoalan-persoalan nanti kita bincang. Baik bahagi sama rata. Ini antara isu topik yang biasa berlaku. Dalam pembahagian pusaka, selalunya mak ayah pun dia pesan masa hidup. Kalau mak meninggal, ayah meninggal, kan duit ayah, harta ayah ni, harta mak ni bahagi sama rata anak-anak ayah. Sama ada lelaki perempuan. Kan? Kemudian ayah pun sebut, tak payah ikut faraid lah, payah kena kira-kira. Kan pelik tuan-tuan. So, ilmu ni bila tak sampai kepada masyarakat, itu dia akan berlaku salah faham. Kan pesan supaya jangan ikut faraid. Saya juga tertanya, tak ada ke mak ayah nak pesan, ayah mak mati nanti, korang jangan semayang lah, payah semayang, penat. Jangan puasa, lapar. Tak ada tak mak ayah nak pesan macam tu. Tetapi faraid, dia orang boleh pesan macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham status hukum tu. Dia tak nampak kewajipan atas hukum faraid itu. So berlaku pesan supaya bahagi sama rata berlaku. Kemudian pesan pula jangan ikut faraid. Jadi pesan supaya langgar perintah Allah Ta'ala. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Okey. Itu dia punya yang kedua. Okey, sekejap sebab saya pakai share tablet ni, dia kadang-kadang bila kita ralik sikit, dia terputus. Baik. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, kita nak hayati konsep mengurus. Okey, dalam kita belajar faraid, memahami faraid ini, macam saya sebut tadi, konsep roh itu sangat penting, roh ilmu. Jadi bila kita pergi kepada pengurusan, pengagihan harta pusaka, kan, supaya agihan itu berlaku dengan sempurna. So sebenarnya, kalau kita nak follow betul-betul portion-portion yang Allah tentukan, ataupun bahagian-bahagian setiap waris itu, dia akan ada harta-harta yang tidak praktikal untuk diagih sebegitu. Sebagai contoh, saya banyak berdepan dengan isu-isu tanah pusaka. Tuan-tuan bayang, satu tanah yang saya urus, sampai hari ini pun belum selesai, tanah seluas suku ekar. Lebih kurang suku ekar lah. Suku ekar, 0.25 ekar, suku ekar. Yang mana dalam geran tanah tu ada 10 nama. Itu cerita asal dia, ada 10 nama. 10 nama tu saya percaya diwarisi lah daripada si mati turun-turun ada 10 nama. Kemudian, daripada 10 pemilik tu, sebahagiannya wakaf ke masjid, tapi sebahagiannya tidak. Tuan bayangkanlah. Orang yang wakaf, bahagian dia tanah yang sempit, wakaf ke masjid. Yang sebahagian tak wakaf. So macam mana nak settle wakaf tadi? Sebab sebahagian tak wakaf. Jadi benda ni tak dibuat dengan cara yang baik. Maksudnya masing-masing punya hal. Kan, aku punya tanah aku sikit dalam tu, kan, dia nak wakaf, dia wakaf. Tapi manfaat tak berlaku. Pihak masjid tak boleh buat apa-apa juga. Itu kesilapan masyarakat kita memahami. Akhirnya dia seolah-olahnya pelepas. Dia pelepas dengan cara mudah. Sebab apa? 10 nama tu, bahagian paling kecil daripada tanah suku ekar tu luasnya dalam 20 meter persegi. Keluasan tanah tu. Kan? Dia punya bacaan dia 4/240 tu lebih kurang dalam dia punya pecahan dalam geran tu 4/240 tu 20 meter persegi. Okey, dalam 10 nama tu, rupa-rupanya bila saya buat saya makan, 8 meninggal dunia. 2 je yang masih hidup. 2 yang masih hidup. Kita buat saya makan di pejabat tanah tuan-tuan, rupa-rupanya sistem di pejabat tanah, maklumat yang terbaru, dalam geran tu bukan ada 10 nama. Dalam geran tu dah ada hampir 40 nama. Sebab apa jadi macam tu? Sebab yang dah meninggal tu, waris-waris pergi urus pusaka, masuk bicara kuasa, dia orang tuntut faraid. Tuntut faraid. Ini masalah waris-waris kita. Dia tengok ayah mak ada geran tanah, ada nama dalam geran, dia tak tengok luah tanah berapa bahagian, mak ayah dia ada bahagian, dia tak cek pun. Yang dia tahu faraid. Pergi bicara kuasa, apa cerita waris? Datang 10 orang, kami ikut faraid lah.
nak faraid. So putus faraid. Pegawai pusaka kadang-kadang dia mungkin ada yang bagi nasihat, sebahagiannya ada yang tak bagi nasihat. Dia terima je apa kehendak waris. Jadi berlakulah pengagihan secara faraid ikut bahagian yang asal, ikut bahagian asal. So masuk nama. Masuk hampir 40 nama daripada 10 orang tu yang bicara kuasa, sebahagian lagi tak bicara kuasa, 8 yang meninggal tu masuk hampir 40 nama. Saya tengok dia punya pecahan dalam tu. Yang paling kecil tuan-tuan 35 per 23,400. Paling kecil dia punya pecahan dia. Pecahan tu datang daripada mana? Datang daripada kadar-kadar faraid yang kita belajar tu lah. Yang 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 tu, bila dah waris makin ramai, dia dah berlapis-lapis. Lepas ni mati, lepas tu mati. Daripada ayah turun ke anak, anak turun ke cucu, cucu turun ke cicit, ke cuik, ke ciuk sampai ke bawah. Akhirnya angka tu berkembang. Dia makin berkembang, so dia makin besar. Angka makin besar, tapi harta tu sebenarnya makin kecil. Tanah tu makin sempit. 35,000 per 35 per 23,400 tu, saya tukar ke kira-kira ukuran, keluasannya 1.8 meter persegi. Dia punya waris yang dapat. Maknanya menerima tanah seluas 1.8 meter persegi. So apa nak dibuat dengan tanah? Tak dimanfaat. Sampai sekarang tanah tu tak dimanfaatkan. Akhirnya pihak masjid minta bantuan dengan saya untuk saya bantu settlekan, dan masjid yang wakaf masjid terima, yang mana yang tak wakaf masjid nak beli supaya tanah tu boleh dibangunkan. Sebab tu tuan-tuan, antara isu yang banyak pusaka di negara kita ialah berkaitan dengan tanah. Berkait dengan tanah. Ya. Kalau rekod, saya ada seorang pelajar yang buat master, dia buat PhD dalam bidang ini, katanya nak buat PhD, tak pastilah. Okey, dia sebut, dia buat kajian 3 negeri yang menjuarai isu-isu tanah pusaka. Kajian ni dah hampir 10 tahun dulu lah, masa dia buat master dulu. Kedah, Kelantan, Terengganu. Kan? 3 negeri. Yang mana kalau isu pusaka, ini juara dia. Kan? Isu tanah tak selesai, tanah berlapis-lapis, tanah nama banyak dan sebagainya. Kan? Dia punya pecahan. Saya pernah dapat 1 geran tanah daripada Kedah, dia punya pecahan dia, bacaan bawah tu juta. Itu hak datang ke saya. Seorang sahabat saya dapat bacaan pembawah dia tu trilion. Tuan-tuan bayang, pembawah trilion. Macam mana kita tengok angka juta pun kita pening dah nak baca. Tiba-tiba keluar bilion, trilion bawah tu, pembawah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab waris diterima. Daripada pemilik asal, turun, terima. Luas tanah tak tahu pun. Berapa keluasan dia dapat tak tahu. Yang penting dia tengok geran, nama aku ada. Yang terima trilion per trilion tu, dia mati nanti. Kalau waris dia tak faham pasal faraid dan pengurusan pusaka ni, dia pergi bicara kuasa, dia tuntut pula faraid. Oh, kami nak faraid lah, hukum Allah. Dia kata macam tu kan. Akhirnya, kecilkan lagi. Tak tahulah angka apa pula lepas pada tu. Trilion tu setakat kita boleh sebut. Lepas pada tu, kita tak tahu dah apa dia punya angka dia. Dia makin kembang tuan-tuan. Ini isu dia. Kan? Jadi kita kena bagi sentuhan macam ni. Kita tak boleh nak bercakap soal teori dia. Awak 1.8, awak 1.6. Tak boleh. Kita kena sentuh isu. Kalau bagi-bagi orang yang nak duduk dalam bidang dakwah ni supaya masyarakat dia tersentuh. Oh, rupanya kesilapan kita mengurus pusaka. Sepatutnya kan kena orang kata ada konsep roh. Konsep mengurus agihan dengan cara yang terbaik. Okey, tanah ni tak besar lah bahagian saya. Okey, saya nak jual. Siapa yang nak beli? Saya nak bagi pada waris. Saya nak orang kata serahkan hak kepada orang lain dan sebagainya. Buatlah keputusan yang terbaik. Kan? Bukan maksudnya faraid ni bukan dia mengajar kita untuk terima bulat-bulat semata-mata, tidak. Kan? Dia ada konsep-konsep yang terbaik dalam tu. Okey. Saya akan teruskan sikit lagi, nanti apa-apa saya buka soalan sebelum kita masuk kepada topik yang berkaitan dengan waris lah. Okey, ni masih lagi dalam peringkat mukaddimah. Pengenalan bukan mukaddimah lah, pengenalan. Okey, so apa itu ilmu faraid? Apa itu faraid? Dalam buku saya ni, saya masukkan faraid ialah ilmu tentang pembahagian harta pusaka bersih. Kalau tengok dalam kitab-kitab, selalu disebut faraid ilmu tentang pembahagian harta pusaka kepada waris yang berhak. Mengikut hukum syarak. Kan? Saya suka untuk masukkan bersih tengah-tengah tu sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum harta pusaka itu diagihkan, diserahkan kepada waris-waris yang berhak, so tanggungjawab waris ialah pastikan harta tu dibersihkan terlebih dahulu daripada tanggungan. So apa tanggungan kita? Boleh kita katakan hari ni payah nak cari orang tak ada hutang. So tanggungan utama kita ialah hutang.
hutang tu, hutang ni. Kan hutang ni dibagi dengan dua, hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. So hutang dengan Allah apa dia? Kan kalau kita selalu pengalaman saya dalam bidang pengurusan ni, kita akan jumpa orang tanya pasal fidyah. Kan? Ada yang tak tahu, ada yang pakai agak dan sebagainya, ada yang tahu. Kan pasal fidyah. Saya jumpa banyak kes yang anak-anak kata, Ustaz kira semua. Sebab setakat kami bincang adik-beradik dengan mak, ayah tak pernah puasa. Dia kata, Allahuakbar. Kan? Jadi bayangkanlah kalau ayah tak pernah puasa daripada awal balik sampai ke meninggal. Saya pernah tolong kira di Pahang 40 tahun. Tuan-tuan bayang 40 tahun nak kira fidyah. Kan? Setahun 30 hari. Kan? 40 tahun. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia bukan setakat jumlah itu saja, tapi dia berganda kan. So ada perbahasan yang panjang lah isu, tapi nak cerita soal tanggungan, hutang. Kan? Hutang dengan Allah, zakat, soal zakat bayar tak bayar. Duit simpanan banyak dalam bank tapi bank tak keluarkan zakat kecuali tabung haji saja. So kita kena alert dengan harta kita, sebab kalau kita meninggal itu yang menjadi tanggungan kita. Itu hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia, banknya, hutang dengan kerajaannya, beli keretanya, loan peribadi dan sebagainya. Hutang kecil-kecil dengan kawan-kawan, kan? Anak-anak kita yang duduk di asrama, duduk di sekolah tu pun berhutang, tu siapa kena tanggung? Itu kita kena tanggung sebab nafkah mereka atas kita. Kalau kita mati, kita hutang tu, kita di bawah tanggungan kita, tuan-tuan. Oh, banyak nak kena cek, tuan-tuan. Sebab tu, bila kita belajar faraid ni sebenarnya, antara poin yang selalu kita tekankan juga, saya tekankan, ialah pengurusan hutang masa hidup. Pengurusan hutang. Macam mana kita menguruskan hutang kita? Sebab tu bila bercakap soal hutang, saya nak sebut tuan-tuan, saya tertarik dengan apa yang dipromosikan oleh ejen-ejen takaful. Okey, ada yang tak dengar suara saya Yang lain macam mana? Tolong respon. Jelas. Okey, Nibrasa. Okey, Nibrasa Fidaus. Okey, saya tak dengar. Okey, biasa kalau tak dengar ni keluar balik. Okey, keluar balik daripada apa ni Google Meet ni, keluar dan masuk semula. InsyaAllah. Okay, mungkin problem pada PC ataupun kadang-kadang lain di situ. Okay, boleh keluar balik, masuk semula. Biasa macam itulah, insyaAllah. Okay. Baik, so bila bercakap soal hutang ni, di mana saya tadi, okay, kita selalu sebut tentang pengurusan, itu penting. Sebab tu saya tertarik dengan apa yang selalu dibawa oleh ejen-ejen takaful. Cuma saya nak sentuh sikit sebab dalam majlis kita ini ada beberapa orang daripada kalangan takaful consultant. Dalam takaful sebenarnya, takaful ni produk takaful ni adalah family dan sebagainya, macam-macam bentuk lah kan. Okey, dalam takaful asalnya adalah melantik wasi. Itu yang asal. Sebab manfaat takaful, sum cover daripada takaful itu, bila berlaku kematian kepada peserta ataupun kematian kepada orang yang masuk takaful ini, so manfaat tu akan diserahkan kepada siapa? Okey, manfaat tu akan diserahkan kepada siapa? So akan diserahkan kepada kalau dia lantik wasi, so wasi akan terima. Itu yang asal dulu. So wasi ni sebenarnya, kalau kita merujuk kepada fatwa, dah lama dah fatwa ni, wasi takaful, wasi KWSP, kan, mana-mana duit-duit yang kita lantik wasi, tabung haji dan sebagainya, penama ini adalah pemegang amanah. So dia wajib mengagihkan manfaat yang didapat itu kepada waris-waris yang berhak. So bila dia jadi wasi, sebenarnya sebelum diserahkan kepada waris yang berhak, dia bertanggungjawab settlekan hutang-hutang si mati daripada duit tadi. Itu tanggungjawab dia, itu wajib. Itu tanggungjawab yang wajib. So maknanya kalau daripada duit pusaka ada tapi dia tak bayar hutang, so waris tadi menanggung dosa. So ni sebenarnya fungsi wasi, yang orang yang dilantik. Wasi ni dalam hukum syarak dipanggil wisayah. Wasi mentadbir, menguruskan. Jadi kalau peserta takaful dia lantik wasi, so wasi itu wajib menjalankan tanggungjawab bersihkan dulu harta si mati. So di situ bayar hutang. Kan? Tetapi hari ni 2013 Akta Kewangan Islam meluluskan hibah takaful. So hibah takaful diterima di peringkat akta, walaupun banyak lagi dibincang di peringkat orang kata perundangan syariah dan sebagainya. So kalau diputuskan dalam akta, hibah takaful tu milik penerima hibah. So kalau seorang suami menghibahkan takaful dia tu, dia letakkan hibah atas nama isteri, so isteri bukan wasi. Isteri adalah pemilik mutlak kepada duit tersebut, manfaat itu. So adakah wajib dia uruskan duit itu untuk bayar hutang, untuk selesaikan tanggungan? Tak wajib. Tak wajib. Jadi soal di sini pun kita nak kena faham. Jadi cantik sebenarnya, salah satu bentuk perancangan kita sebelum kita mati, terutama apabila kita mempunyai banyak hutang, kita ambil takaful. Salah satunya.
ambil takaful. Walaupun mungkin ada orang lagi tak berapa setuju, tak kisahlah, itu masing-masing punya pandangan. Kan? Saya sendiri pun ambil takaful. Jadi soalnya, apakah kita nak pilih yang mana? Soal nak pilih wasi ke nak pilih hibah? So kena faham. Apa kehendak kita? Kan? Apa keperluan kita? Ini dia punya kedudukannya. Okay? Jadi bila bercakap soal bersih ini, salah satu perancangan kita ialah kita sediakan satu bentuk keuangan. Apabila kita mati, dengan keuangan itulah akan menyelesaikan segala hutang-hutang yang kita tanggung. Okay, kita tanggung. Baik. Okey, kepada setiap waris yang berhak. Okey, kaitan bersih tu secara asasnya. Waris yang berhak, insya-Allah kita akan tengok nanti waris, siapa waris dan sebagainya. Dengan mengetahui kaedah pengiraan, saya akan ambil masa mungkin sedikit nanti, mungkin bukan hari inilah. Okey, mungkin minggu depan ke, ataupun kalau sempat hari ini, untuk kita tengok dia punya catatan pengiraan kan, waris itu. So mungkin akan ambil masa yang agak panjang juga, ataupun mungkin minggu depan lah kita bincang tentang waris dan juga catatan pengiraan asas. Okey, dan pengurusan. Tuan-tuan, pengiraan dan pengurusan. So pengurusan ni melibatkan agensi-agensi. Kemana kita nak uruskan pusaka kita? So apa fungsi mahkamah syariah? Apa fungsi amanah raya berhad? Apa peranan pejabat pusaka kecil? Mahkamah tinggi sivil. Kan? Di Semenanjungnya macam mana? Di Sabah Sarawaknya bagaimana? Itu semua berkait dengan kaedah pengurusan. So kita kena faham. Dia punya flow dia, mana yang kita nak dahulukan. Proses-proses yang kita kena lalui itu bagaimana. Ini semua berkait dengan pengurusan yang saya masukkan dalam ta'rif ilmu faraid. Supaya masyarakat hari ini dia lebih terbuka, dia lebih terbuka tentang ilmu ini. Okey, serta memahami konsep agihan yang sempurna dan betul. Seperti mana yang saya sebut tadilah. Okey, konsep agihan yang sempurna dan betul, roh ilmu itu juga saya rangkumkan dalam masuk ilmu faraid. Baik. Okey, cabaran ni saya rasa tak ada sangatlah. Okey, so ini mungkin saya dah sebut sepitah lalu berkaitan dengan cabaran memahami ilmu ini. So mungkin saya baca di sini. Yang pertama, mengenali harta pusaka. So sebenarnya ramai lagi orang keliru tentang mana itu pusaka, mana bukan pusaka. Ya. Okey, yang kedua, mengenali waris. So isu ni isu yang sangat besar sebenarnya. Mungkin ada pihak yang menjawab dengan jawapan yang salah. Ada orang dia sebut pada saya, Ustaz, dia kata kan kita dah ada kalkulator kan, macam contoh USM dah keluarkan kalkulator, JKSM Jabatan Kehakaman Syariah Malaysia pun dah keluar kalkulator kan, jadi bukan susah pun kita masuk dalam kalkulator tu lah. Saya jawab, saya kata kalau masukkan dalam kalkulator, kalau kita faham waris, kita tahu waris utama kita lengkap, okey. Tetapi bukan semua orang macam tu. Bukan semua orang macam tu. Kan? Saya ada seorang ustaz, dia rujuk pada saya dalam kita minggu lepas. Dia faham, dia kata, Ustaz, dia ni selalu orang tanya dia pasal faraid. So mungkin dia mengajar dan sebagainya lah. Tapi tempat-tempat yang sangkut dia cari saya. Dia kata, Ustaz, saya masukkan dalam sistem, si mati ni, dia sebut, dia cerita pada saya, si mati ni dia tak kahwin. Dia tak ada anak. Tak kahwin, tak ada anak lah kan. Okey. Dia meninggal, dia ada seorang adik-beradik. Dia ada anak angkat. Anak angkat tu satu isu yang lain pula. Dan dia ada seorang adik-beradik perempuan, kakak dia. Jadi bila anak angkat ni datang rujuk pada saya kan, tentang warisnya mak angkat dia. Jadi dia kata mak angkat dia ni ada seorang kakak, adik-beradik perempuan. Jadi saya pun masuk dalam kalkulator. Dia cerita dia. Saya pun masuk dalam kalkulator. Saya masuk, dia keluar. Okey, adik-beradik perempuan tu dapat 1/2. Baki lagi tu dia keluar Baitul Mal. Jadi pada penilaian dia, dia kata, oh separuh pergi Baitul Mal Ustaz nak. Saya kata tidak. Yang dalam sistem tu separuh pergi Baitul Mal tu sebab awak masukkan kakak tu saja. Awak tak masukkan waris lain. Tapi itu je yang ada Ustaz waris. Saya kata kena siasat dulu. Kan? Oh tapi sistem tak tanya. Dia suruh sistem tanya tu tuan. Sistem takkan tanya. Sistem tu dia akan terima apa yang kita masukkan saja. Kita masuk seorang-seoranglah keluar. Baki itu dia akan letak Baitul Mal. Saya kata tak betul. Jadi sebab tu manual ni sangat-sangat penting kita belajar. Dia kalau seorang ada waris perempuan, contoh macam kes tadi, seorang dia ada kakak perempuan. Memang dalam faraid dia dapat 1/2. Tapi baki 1/2 tu sistem sebut pergi Baitul Mal, tapi hukum sebenar belum ke Baitul Mal. Kena jejak waris-waris lain. Kan? Kalau dia tidak ada adik-beradik lain, siapa lepas adik-beradik? Anak saudara lelaki. Kan? Daripada adik-beradik lelaki, itu saya bagi gambaran dulu. Kalau tak ada, kan? Turun lagi ke bawah. Kalau tak ada, cari bapa saudara. Tak ada, cari sepupu. Ada lagi. Dia punya step-step dia. Last baru Baitul Mal. Jadi saya kata, tolong cari dulu. Buat siasatan. Rupanya cari-cari-cari, dapat adanya anak saudara lelaki.
Jadi kefahaman tu. Sebab tu saya kata penting juga kita belajar dari sudut manual. Kan? Penting siasatan waris ni sangat-sangat penting supaya kita tidak keliru. Itu cabaran mengenali waris. Okey, mengetahui bahagian siap waris. Okey, insya-Allah kita akan belajar nanti. Mengetahui kaedah pengiraan, sikit-sikit kita akan belajar. Prosedur pengurusan. Ini pun sangat penting sebab kita berdepan dengan teknikal. Proses-proses tu, yang mana dulu kita nak lalui, prosesnya bagaimana. Okey. Menghayati konsep agihan seperti yang saya sebut tadilah, bincang, muafakat dan sebagainya. Baik. Okey. Ini ada sesuatu yang penting saya nak sebut di sini. Okey, dari sudut kewajipan kita belajar dan kita melaksanakan hukum faraid ini. Okey, nombor satu, belajar faraid fardu kifayah, tuan-tuan. Jadi setidaknya hari ini kita bertemu, mungkin tuan-tuan karakan yang dah belajar ataupun mungkin yang baru belajar, kita sedang melaksanakan fardu kifayah. Saya nampak tuan-tuan sebenarnya kita orang kata apa ni, kita telah melakukan satu tugas yang besar sebenarnya. Kan? Melaksanakan fardu kifayah. Sebab kalau sebut fardu kifayah ini, kalau tak berlaku dalam satu-satu kawasan, satu-satu qaryah, satu-satu kampung, seluruh ahli kampung akan berdosa. Contohnya urusan jenazah. Kalau dalam kampung kita hari ni, soal urusan jenazah, boleh kata setiap qaryah ada pengurusan jenazah. Setiap masjid-masjid qaryah ada pengurusan. Jadi selamat masyarakat lain daripada menanggung dosa. Soalannya, kuliah faraid ada tak di setiap masjid? Perkongsian ilmu faraid ada tak di setiap masjid-masjid qaryah? Ataupun kita di masjid daerah lah. Ataupun besarkan lagi masjid negeri lah. Ada tak? Kekerapannya berlaku tu banyak berapa kali? Sebulan berapa kali? Seminggu berapa kali? Kan? Itu satu. Khutbah Jumaat. Tuan-tuan yang bersama dengan saya ni, yang pergi sembahyang Jumaat. Siapa yang pernah dengar khutbah Jumaat pasal faraid? Cuba seorang respon kalau ada. Yang bersama dengan kita pada pagi ni, 41 orang. Saya nak tengok, ada tak tuan-tuan pernah dengar khutbah pasal faraid? Tak ada. Solat Jumaat. Tak ada, Ustaz. Kalau orang perempuan memang tak ada sebab tak pergi Jumaat, kita tanya orang lelaki dulu. Sebab saya selalu dengar daripada rumah saya, dekat dengan rumah saya. Allahuakbar. Okey. Terima Alhamdulillah. kasih. Okey, alhamdulillah kan. Dengar. Tak ada. Seumur hidup ada sekali, Ustaz. Ada. Yeah? Seumur hidup saya ada sekali lah dengar. Sekali lah. Ada sekali. Di mana? Negeri Sembilan? Negeri Sembilan ya. Okey, ada sekali seumur hidup. Berapa dah umur Ustaz Khalid sekarang ni? Dah masuk 36 dah, Ustaz. 36 Maksud daripada lebih kurang dalam 30 tahun kan dia pergi Jumaat sekali. So, tentang ini kita nak nampak soal fardu kifayah. Saya itu penilaian saya lah. Sebab tu kata Allahu Rabbi, kita nak melengkapkan fardu kifayah pun tak tercapai. Macam mana nak pergi nombor 2 tu? Hukum melaksanakan ilmu faraid atas harta pusaka si mati adalah fardu ain. Nak harapkan waris-waris urus pusaka mengikut hukum faraid tu tercapai ke ataupun tidak. Kalau dakwah kepada masyarakat pun slow, tak sampai. Macam mana nak sampai? Okey. Jadi fardu ain tuan-tuan, menguruskan harta pusaka menggunakan hukum faraid, hukumnya adalah fardu ain kerana ia ketetapan mutlak daripada Allah dan tak boleh diubah. Kita tak boleh ubah hukum tu. Yang kata hukum ni tak adil. Saya ingat pernah sister Islam pernah sebut. Kan perlu dikaji balik. Nak kaji apa? Sebab Allah dah sebut itu adalah ketetapan yang mutlak. Cuma soal kefahaman tu cerita lain. Soal muafakat, soal perbincangan. Tapi pertama kita kena letak dulu bahawa hukum ni adalah hukum Allah yang melaksanakannya adalah fardu ain, dia ketetapan mutlak. Sebab tu dalam Quran kalau kita baca surah An-Nisa ayat 7. Kan Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Allah kata apa? Bagi orang lelaki ada bahagian daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi orang perempuan pun ada bahagian daripada pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, sama ada harta itu sikit ataupun banyak, nasiban mafruḍa, pembahagian yang telah ditentukan oleh Allah. So nasiban mafruḍa ni pembahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Dalam ayat sebelah Allah ulang balik, bila cerita bahagian anak-anak, ayah mak, Allah kata apa? Fariidatan minallah, kewajipan daripada Allah. So sebenarnya hukum faraid ni wajib. Sebab ada yang kita jumpa orang kata faraid ni tak wajib. Boleh kita muafakat, boleh kita bincang. Faraid ni last kali akhir. Saya cukup-cukup tak setuju dengan kenyataan begini.
Kan? Bagi orang awam yang tengok, dia kata tak payah faraid lah, kita ikut muafakat lah, kita sama rata lah, kita setuju lah dan sebagainya. Kan? Apa-apa pun tuan-tuan, muafakat, sama rata, setuju dan seumpamanya, dia tak boleh lari daripada hukum faraid yang kata wajib itu. Nanti saya akan tunjuk. Okay? Kita pergi nombor 3. Macam mana melaksanakan hukum faraid ini? Okay? Supaya kita tak terkeluar daripada kewajipan. Ataupun hukum yang wajib itu. Okey, nombor 3 tu, dan saya percaya sebenarnya nombor 3 ni banyak berlaku. Tetapi kita bimbang dia berlaku dengan cara yang tak sempurna mengikut hukum. Okey, sebarang kaedah pembahagian yang lain. Mana kita tak nak ikut portion tadilah. Contohnya, si mati dia meninggalkan sebuah kereta. Okey, sebuah kereta. Tak kira kereta tu nilai dia berapa. Kita katalah nilai kereta tu 20,000. Okey, meninggalkan sebuah kereta. So, ada isteri, ada anak lelaki perempuan, ada ayah mak. Dalam hukum faraid, dari segi hukum, kewajipan sebenar, isteri ada hak 1/8, ayah si mati ada hak 1/6, mak dia pun 1/6, baki itu untuk anak lelaki perempuan, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Daripada kereta yang bernilai 20,000. Tetapi, kalau kita nak buat urusan pusaka, kereta dia ada geran tu nak tukar nama, dia dalam geran tu satu-satu pemilik seorang je. Dia tak boleh share macam geran tanah. Geran tanah boleh sumbat masuk je ramai mana waris pun. Kereta tak boleh. So di situ memerlukan kepada muafakat. Muafakat ni lah, nombor 3 yang saya nak sebut ni, sebarang kaedah pembahagian yang lain mestilah tertakluk kepada konsep at-takharuj. Ini tuan-tuan, sangat-sangat penting kita faham. Dah faham konsep takharuj ni, insyaAllah dia lebih mudah. Kan, pengurusan pusaka. So namanya at-takharuj. Dalam bahasa Arab, at-takharuj ni daripada kalimah kharaja. Kharaja ni maknanya keluar. So bahasa mudah dia tuan-tuan, kalau kita nak faham, perbuatan keluar tu dia mesti berlaku selepas kita masuk. So kalau tak masuk, tak boleh keluar. Tuan-tuan tak masuk dalam Google Meet ni, so takkan berlaku tuan-tuan left Google Meet ni. Kan dia akan keluar kan, nama sekian, Khalid left meeting. Contoh Ustaz Khalid kan. Tapi Ustaz Khalid dia tak left, dia tak pernah tengok dia left. Dia memang betul-betul dia istiqamah. Kan, kalau sebut left tu keluarlah tu masuknya kan. Contoh. Jadi kalau tak masuk dalam Google Meet, macam mana nak keluar? Okay? So takharuj tak boleh berlaku kalau tak masuk dalam hukum faraid. So kena masuk dalam hukum. Masuk dalam hukum ni apa dia? Kena tahu hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kereta harga 20,000 tadi, ayah 1/6, berapa bahagian ayah? 20,000 bagi 6. Mak pula berapa bahagian mak? Isteri pula 1/8. Berapa 20,000 1/8? Oh, isteri ada 2,500. Ayah mak 1/6, 3,000 lebih. Mak 3,000 lebih. Balance tu anak lelaki 2 bahagian. Oh, sekian-sekian pula. Anak perempuan 1 bahagian. So, clear dulu. Peringkat hukum. Jelas. Dalam kereta ni, hak-hak waris clear. So, bila dah tengok macam tu, Alhamdulillah. Anak-anak kata tak apalah. Kan? Kami semua pun dah ada kereta. Kami bagi kereta ni ke mak lah. Mak pun boleh bawa kereta. So bolehlah mak pergi ke pasar ke apa. Kami anak-anak, kami lepaskan hak kami bagi pada mak. Takharuj. Kan nampak di situ kasih sayang, pengorbanan, infak, sedekah, hadiah. Semua benda-benda baik ada dalam tu. Kan? Kemudian tanya ayah mak pula. Macam mana ayah mak? Ayah mak ada bahagian ni 3,000 lebih dalam kereta ni. Ayah mak kata pun kami tak nak lah. Kami nak pakai apa kereta. Kan? Kami pun bawa kereta pun tak reti. Duduk di kampung, naik basikal, naik motor je lah pergi masjid, surau. Bukan pergi tempat lain pun. So macam mana ayah mak? Tak apalah, dah cucu-cucu pun serah kepada mak dia orang, kami pun setuju bagi ke menantu lah. So Alhamdulillah, isteri arwah dapat kereta tu 100% free of charge, tanpa dibayar. Itu takharuj. Boleh nampak dah konsep dia. Tetapi nak berlaku konsep tu, semua waris-waris kena faham dulu hak faraid masing-masing. Sebab apa? Sebab Allah sebut, nasiban mafruḍa, pembahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Bahagian-bahagian yang telah diwajibkan oleh Allah. Hak masing-masing. Kena tahu dulu hak. Supaya tidak ada waris yang ditipu dalam isu-isu pengagihan harta pusaka. Sama juga tanah, sama juga rumah, sama juga harta-harta yang lain, barang kemah dan seumpamanya. Ya? Okey, itu salah satu konsep. Okey, kita nak jelaskan konsep takharuj ini. Nombor 4 tu dia akan lebih detail. Okey. Okey, ada yang tahu tapi tak nak ikut hukum faraid. Itulah, itu cerita dia, itu cabaran lah. Sebab tu kata pendekatan dakwah ini dia nak sebab tu orang nak cakap soal hak semata-mata, dia tak nampak soal roh.
soal tarbiyah, soal dia lah, soal ilmu satulah. Ilmu tu nak kena lengkap dengan takwa kita kan. Soal makan harta orang lain dan sebagainya lah. Baik, nombor 4, takharuf bermaksud menarik diri daripada menerima hak faraid. Okey, lepas ni saya akan buka persoalan selepas slide ini. Takharuf bermaksud menarik diri daripada menerima hak faraid atas harta pusaka. Jadi kita nak tolak hak kita, boleh tak? Boleh, kita dah tahu hak kita. Saya dah tahu dah hak saya atas tanah ni, bahagian saya setengah ekar. Tapi saya rasa saya tak nak lah, sebab saya pun bukan duduk di sini, tanah di kampung pula. Dan nanti saya terima, saya mati, nanti susah pula ke waris saya, isteri, suami, anak-anak pula. Nak urus, nak terima. Tuan-tuan, ada tak orang berfikir macam ni? Saya nampak tak ada. Dia terima je. Kan? Jadi kalau dia berfikir macam tu, susah, tak apalah, saya takharuf lah, saya menarik diri. Okey, daripada menerima harta saya dengan cara apa? Pertama, melepaskan sepenuh hak. Saya tak nak lah, saya nak bagi ke kakak lah, kakak duduk di kampung, kakak ambil lah bahagian saya, kakak nak buat apa-apa pun kakak buat lah. Kan? Saya halalkan segala-galanya untuk kakak. Adik kata, terpulang. Kan? Itu melepaskan sepenuh hak. Nak bagi ke mak ke, nak bagi ke siapa ke, tak ada masalah. Okey, yang kedua, muafakat. Daripada muafakat ni lah, berlakunya sama rata. Cuma saya asingkan terus. Ataupun sama rata. Kan? Jom kita bagi tanah ni sama rata lah. Kalau ikut bahagian anak lelaki, bahagian dia luas. Kan? Tapi dah anak lelaki kata kasih sayang kita sama adik-beradik sebagainya. Lagipun tanah ni bukan kita dapat kita beli pun. Tapi kita dapat pun sebab kematian ayah mak kita. Kan? Kita bukan doa pun mereka meninggal dunia. Dapat sebab Allah matikan mereka. Kalau Allah matikan kita, lain pula cerita. Kita dah tak dapat apa-apa dah. Tu cara berfikir. Akhirnya, setuju untuk sama rata. Tak salah. Sebab dia dah tahu dah bahagian dia. So, muafakat apa juga pun tak ada masalah. Okey, tebus. Contoh tebus ni, saya kongsi berlaku kepada kisah kes takharus yang pertama ni, dia berlaku zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kisah berlaku kepada isteri Abdul Rahman bin Auf. Semua orang kenal Abdul Rahman bin Auf, kan? Sahabat Nabi yang terkaya. Ya, bilioner. Abdul Rahman bin Auf ini, dia ada 4 isteri. Okey, sebelum dia meninggal, dia sedang sakit. Sebelum dia meninggal, dia ceraikan salah seorang isteri dia, nama Tumadir bin Al-Asbagh. Abdul Rahman ceraikan isteri. Okey, tetapi selepas bercerai, dalam tempoh iddah cerai itu, dia meninggal. So, dari segi hukumnya, oleh kerana masih dalam iddah, maka isteri itu masih berhak menerima faraid. Sebab dia masih lagi suami isteri. Sebab belum habis iddah. Kalau dah habis iddah, putus. Jadi, Tumadir menerima hak dia. Berapa hak dia? Abdul Rahman ada 4 isteri dan ada anak-anak. So, isteri-isteri 4 orang tu berhak 1/8 daripada harta Abdul Rahman. Maka Tumadir tadi, dia menerima 1/8 bahagi 4, iaitu 1/32. Saya gambarkan dulu nanti kalau kita tunjuk kira-kira lebih nampak lah. 1/32, dia menerima lebih kurang bahagian dia nilai daripada aset-aset Abdul Rahman, bisnesnya, tanahnya, apa-apa yang Abdul Rahman bin Auf ada lah. Untanya, kuda dan sebagainya. Kan? Orang kaya kan. Nilai bahagian Tumadir ni 83,000 dinar. 83,000 dinar. Okay. Jadinya, Tumadir, dia kata dia tak nak bahagian dia atas harta-harta yang ada, dia nak tebus. Dia nak terima nilai. Maksud dia nak duit lah, dia nak duit. Dia nak 83,000 dinar. Maka dibentang di hadapan Sayyidina Uthman, khalifah pada masa itu, dan disahkan oleh Sayyidina Uthman dan berlaku takharus. Maka Tumadir terima duit nilai 83,000 dinar dan dia melepaskan hak dia atas aset-aset fizikal milik Abdul Rahman bin Auf. Ini berlaku kes pertama. Di sini menjadi orang kata satu dalil, satu sumber kepada sahnya berlaku takharus. Tapi syarat dia, nampak tak? Clear dia tahu. Kan 83,000 tu dinar, nilai 83,000 dinar tu nilai untuk bahagian Tumadir, itu dia tebus. Kan? Jadi dia terima duit. Boleh, tak ada masalah. Kan? Kita boleh bincang, kita boleh runding. Ini takharus. Kan? Syarat dia kena tahu dulu. Jual hak, saya tak nak hak saya nak jual ke abang, ke kakak. Kiralah nilai. Kan? Macam mana? Nilai semasa ke, nilai adik-beradik ke, tak ada masalah. Atau tukar ganti. Saya ambil kereta, kakak ambil tanah. Abang ambil rumah, saya ambil yang ni. Tak ada masalah. Yang penting setiap waris kena duduk bersama-sama. Sebab tu saya kata, kalau benda ni, waris-waris datang dengan persepsi negatif, prasangka, kan hubungan tak berapa cantik. So macam mana konsep-konsep yang baik ni nak berlaku? Dia takkan berlaku. Kan? Sebab tu antara hikmah, saya selalu sebut dalam program saya, hikmah belajar faraid ni tuan-tuan, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
siapa-siapa yang ada isu-isu dalam hubungan keluarga, ada masalah sama adik-beradik ataupun sama-sama saudara-saudara yang jauh yang mungkin boleh jadi waris dia, kan, dengan belajar faraid dia akan memberi ruang untuk kita sambung balik, eratkan balik silaturahim. Sebab kita dah nampak dah, kalau aku meninggal nanti ni, anak lelaki tak ada ni, anak perempuan yang baki ni pergi ke sepupu ni, manalah nak cari sepupu. Mana tuan-tuan nak cari sepupu? Nak anak kita cari sepupu kita, lagilah dia suka. Dia pun tak kenal. Pak saudara pun dia tak jumpa. Kan? Nak cari hal lagi jauh. Ini dia punya kedudukan dia. Nampak? Dia punya hikmah di sebalik ilmu ini. Yang terakhir tuan-tuan, sebelum saya buka persoalan, takharus sah dengan dua syarat. Bila sebut takharus, dia ada dua syarat utama. Yang pertama, waris wajib tahu hak dan kadar faraid masing-masing. Pada saya sebenarnya bukan setakat tahu hak portion bahagian-bahagian. Kan, sebab saya banyak berdepan dengan orang yang dah tuntut CJ faraid. Dia dah mohon CJ faraid ke mahkamah syariah. Dah keluar dalam CJ faraid itu bahagian. Katakanlah seorang isteri dapat 3/24. Sebagai contohlah bahagian dia 1/8. Kemudian katakanlah anak lelaki dapat bahagian dia sekian-sekian lah. Okey, 14 ke berapa ke tak kisahlah. Kemudian anak perempuan dapat bahagian dia sekian-sekian. Ramai orang masih bertanya lagi, kita nak bagi macam mana duit ni, berapa kadar yang dapat atas bahagian-bahagian ni. So dia orang tak tahu pun sebenarnya. Kan? Sebab dia orang tak didedahkan dengan ilmu ni, jadi dia orang tak tahu. Sebab tu saya menilai, kan, penilaian saya lah, okey. Wajib tahu ni dia bukan setakat tahu hak asas, tapi dia kena tahu kadar faraid yang dia dapat. Kalau tanah berapa luas dia dapat, duit berapa banyak dia dapat, dia kena tahu yang tu. Kan? Itu yang pertama, dia wajib tahu. Dah tahu, itu maksudnya kita masuk dalam faraid. Sebab tu pendekatan saya, bila kita konsep waris, saya akan terang sampai habis. Step pertama, saya akan minta waris nyatakan kedudukan waris. Kita siasat dulu waris, bagi clear. Step kedua, tengok pula aset-aset si mati. Step ketiga, saya akan bentang faraid, saya akan bagi contoh. So duit, berapa seorang dapat. So nampak tanah ni, kita tengok pada geran, berapa luas-luas dia, secara asasnya kita akan tunjuk. Oh, awak dapat luas sekian-sekian. So waris akan lebih terbuka untuk buat keputusan. Kan? InsyaAllah dia akan lebih terbuka. Ya, okey. Yang kedua, waris yang melepaskan hak mesti balik dan berakal. Okey, ini khusus untuk waris yang nak lepaskan hak. Kan? Contohnya anak lelaki, dia dapat bahagian dua bahagian, dia besar bahagian dia. Tapi bukan semestinya anak lelaki. Boleh jadi yang bahagian lagi besar isteri sebenarnya kalau anak tu ramai. Kan? Orang duk kata isteri 1/8 bahagian paling sikit. Tak betul. Kita kena tengok case by case, jangan tengok pada angka. Kalau anak tu ramai, isteri boleh jadi dapat lebih banyak daripada anak-anak. Itu dia punya kedudukan dia. Okey. Boleh jadi ayah dapat lebih banyak daripada cucu-cucu. Daripada anak-anak si mati. Jadi waris yang nak lepas hak ni, dia mesti balik. So anak-anak bawah umur tak boleh lepaskan hak. Dan yang kedua, dia mesti berakal. Jadi kalau dia ada masalah tak sempurna akal, kan, mental, OKU, sindrom Down dan sebagainya, so dia mutlak menerima hak faraid dia seperti mana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan tentang konsep at-takharush. Jadi saya rasa saya berhenti dulu setakat ni untuk kita nak masuk kepada takrif pusaka pula. Nanti saya buka soalan dulu. Silakan kalau ada apa-apa persoalan yang boleh kita bincanglah. Okey, sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nazri daripada Kulim. Ya, Tuan Nazri, silakan. Gini Ustaz, ada ni real case lah. Yang ibu bapa ni dia ada anak perempuan semua. Ya. Jadi dia tahu yang kalau anak perempuan semua ni harta-harta dia nanti akan pergi ke adik-beradik dia lah. Ya. Jadi dia ambil pendekatan hibahkan. Ya. Siap-siap. Atas alasan takut harta-harta nanti pergi ke adik-beradik. Itu satu soalan. Soalan kedua, saya ada dua. Satu lagi, bapa saudara. Dia, ni real case lah. Bapa saudara, adik dia tu meninggal. Jadi bapa saudara dia dapatlah portion faraid tu. Tapi dia tahu yang anak-anak saudara dia tadi tu memang tak senang, susah. Tapi dia kata dia ada hak, jadi dia ambil juga.
bahagian tu. Walaupun ada adik-adik lain nasihat lah. Tinggal je lah. Bagikanlah balik harta tu ke anak saudara tu. Dia tak nak. Tapi sebelum ni memang dia tak pernah dekat pun dengan anak-anak saudara tu. Cuba bapa anak tu meninggal, dia ambil hak dia. Jadi soalan saya, kedua-dua kes ni, jatuh hukum macam mana tu? Hukum dia dan macam mana? Memanglah dah memang buat macam tu. Yang kes pertama tadi tu memang dia kata dia tak nak bagi harta ni jatuh pada tangan adik-beradik dia sebab dia anak perempuan semua. Ya. Tu Ustaz, minta penjelasan. Okey. Baik. Okey, terima kasih kepada soalan Tuan Nazri kita daripada Kulim. Okey. Saya cuba jawab lah. Okey. Jawapan ni saya ikhtiar jawab lah, tapi kalau rasa tak puas hati tu saya minta maaf lah. Sebab mungkin tuan-tuan boleh merujuk kepada kalangan pakar-pakar alim ulama yang lain. Tapi saya jawab setakat kefahaman dan pendekatan apa yang kita tengok dalam masyarakat. Okey, so tuan-tuan macam ni. Soalan yang pertama berkaitan dengan soal hibah. Sebenarnya hibah ni kalau tengok dalam hukum syarak, sebenarnya hibah ni dia tidak diletakkan dalam bab orang kata berkait dengan faraid. Okey, wasiat, kalau biasa wasiat dia akan sekalikan dengan topik faraid. Dia akan, kalau dalam kitab-kitab fiqh wasiat lepas tu faraid. Hibah ni duduk mana? Hibah ni duduk dalam bab muamalat, jual beli. Dia akan berkait dengan soal, dia lah hibah kan? Sebab dia ajar dalam kita berjual beli pun supaya berlakunya hibah, hadiah dan sebagainya. Dan dalilnya merujuk kepada hadis Nabi yang Nabi sebut, bagilah hadiah. Nescaya kamu akan dikasihi kan, akan ada kasih sayang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, soal kasih sayang ni, kita bukan nak kasih sayang daripada orang kata apa ni, anak-anak saja. Kita nak kasih sayang ni dia akan orang kata dia melibatkan semua pihak. Sebab kita kena ingat kalau kita meninggal dunia, okey, kita ada anak-anak, terutama anak bawah umur, tanggungjawab atas anak kita adalah kembali kepada adik-beradik kita. Kalau kita tak ada ayah kan, adik-beradik kita akan bertanggungjawab. Mereka lah wali kepada anak-anak kita. Jadi kita nak supaya hubungan mereka dengan pakcik-pakcik itu sentiasa baik. Yang ni kita nak kena asuh. Sebab tu dalam bab hibah ni sebenarnya, walaupun harta milik kita, kita berhak untuk bagi kepada siapa sahaja. Betul, kita tak nafikan yang tu. Tetapi Nabi ajar etika dan disiplin. Etika tu dari sudut hukum, kalau kata seseorang tu dia hibahkan semua harta dia kepada anak perempuan, sah pemberian hibah tu kalau lengkap dengan rukun, akad, ijab kabul berlaku. Benda tu lengkap, hibah tu sah. So jadi milik anak perempuan. Cumanya soal etika akhlak, Nabi ajar dalam satu hadis bila mana Nu'man bin Bashir dia hibahkan kepada Bashir, ayah kepada Nu'man, dia hibahkan kepada Nu'man, disebut dalam riwayat seorang hamba sahaya. Jadi ibu kepada Nu'man ni dia rasa macam tak sedap hati. Dia ajak jumpa Nabi. Nabi tanya, kan hibah tak kepada anak-anak lain? Dia kata ada anak lain hibah tak? Okey, hibah. Tak hibah. Okey, tak hibah pada anak lain. Hibah pada Nu'man je. Nabi kata, apa yang kau buat ni adalah satu kezaliman. So tidak berlaku adil. Jadi di sini konsep yang saya nak bawa ni, walaupun dalam hadis tadi cerita pasal anak, tapi kita nak sebut sini adil, iaitu etika dari sudut kita menghibahkan harta. Sebab tu saya sebut macam ni lah. Persoalan tadi, dia hibahkan semua harta dengan alasan takut kalau dia mati nanti harta tu pergi ke adik-beradik dia. Jadi dia tak nak harta tu pergi ke adik-beradik dia, dia hibahkan semua kepada anak-anak perempuan dia. Okey. Saya nak sebut ni. Yang pertama, mampukah dia hibahkan semua sekali? Mampukah dia hibahkan semua sekali? Dia takkan mampu, tuan-tuan. Kan? Sebab segala barang milik kita akan jadi pusaka bila kita mati. Saya nampak kalau kata dia hibahkan semua pun, dia mungkin akan hibahkan rumah, dia tanah, kenderaan dan duit. Habis barang-barang lain, dia masuk dalam hibah dia tu. Saya percaya kadang-kadang ada juga yang dia tak masukkan. Sebab barang milik dia kan, itu semua akan tertakluk dengan hukum faraid. So akan pergi juga kepada adik-beradik dia nanti. Itu kita kena faham di situ. Okey, yang keduanya di sini ialah dari sudut disiplinnya. Bila dia sebut dia tak nak harta tu pergi ke adik-beradik, kita bimbang ada unsur orang kata lari daripada hukum faraid. So dia boleh jatuh berdosa di situ. Kan? Jadi saya nampak di sini soal kita nak hibahkan harta, kalau kita ada anak perempuan sahaja, tak salah.
Tetapi biarlah kita letak niat kita, nawaitu kita itu adalah menjaga maslahah anak. So bila sebut menjaga maslahah, so kita pilihlah harta-harta yang sesuai untuk kita hibahkan. Yang saya nampak logiknya tanah dan juga rumah. So kenderaan kita nak pakai, duit pun kita nak guna, kecuali duit tu memang kita simpan untuk anak, bagi ke anak. Tapi duit-duit yang masih ada ni kita nak guna pakai. Jadi setidak-tidaknya saya nampak di sini dari sudut akhlak dan disiplin, biarlah ada kita duduk tengah-tengah, tuan-tuan, kita duduk tengah-tengah bahawa ada harta yang kita hibahkan untuk anak perempuan kita, dalam masa yang sama ada harta yang masih kekal sebagai pusaka lepas kita mati dan akan ada hak-hak waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nampak pendekatannya kalau kita hibahkan harta kepada anak-anak perempuan kita, tolong bercerita kepada adik-beradik kita. Kan, bahawa harta dia ni sekian-sekian ni saya dah hibahkan kepada anak saya atas sebab gini. Tapi ada sebahagian saya tak hibah pun. Nanti kalau saya meninggal, adalah hak faraid bahagian korang. Kan, adik-adik semua. Kita bercakap soal-soal yang baik dalam keluarga kita, struktur faraid, kan, supaya semua faham. Dan saya nampak insya-Allah kalau benda ni kita jaga, kita harmonikan, saya nampak kalau tak hibah pun, saya percaya adik-beradik kita akan ada rasa kasih sayang kepada anak-anak saudara, kan, boleh jadi dia orang akan lepaskan. Harapan begitulah, tapi kita tak boleh juga mengharap sangat. Sebab tu pendekatan hibah tu kita boleh praktikkan, tapi biarlah dipraktikkan dengan cara yang berdisiplin. Soal hukum memang sah. Cuma kita bimbang bila kita salah niat, lari daripada faraid, tak nak bagi sikit pun pada adik-beradik, kita bimbang kita berdosa atas sebab itulah. Okey, itu soalan yang pertama. Ya. Okey. Yang kedua berkaitan dengan hak adik-beradik. So seorang macam berkait dengan tadi jugalah, dia ada anak perempuan. So akan ada bahagian pergi ke adik-beradik dia. So mungkin dalam situasi ni adik-beradik yang ramai, ada yang menolak, ada yang bertakharus dan ada yang menuntut. Jadi dia menuntut tadi, so dia bukan satu kesalahan lah. Kan? Bukan dosa untuk dia menuntut. Sebab itu memang hak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So mungkin ada sebab musabab dia menuntut hak itu. So kita tak boleh nak nafikan dari segi hak hukum. Cuma saya nampak di sini dialah soal yang lebih baik, macam kita kata etika dan sebagainya. Dia tuntut tu apa yang dia tuntut? Kan? Kalau dia tuntut tu satu, orang kata tuntut benda yang berkongsi, so dia akan menyukarkan anak saudara dia dan sebagainya. So pada saya sebenarnya biarlah dia bina kaedah tu dengan rasa kasih sayang, dia lepaskan hak. Tapi tuntutlah dalam perkara-perkara yang mungkin mudah untuk dia terima, macam duit. Kan? Duit dia tuntut, tapi rumah dia lepas, kenderaan dia lepas, tanah dia lepas sebagai contoh. Tapi menjawab persoalan ni, kalau dia tuntut pun sebenarnya itu memang hak dia dan dia tidak berdosa apa-apa. Tetapi kalau dia berkasih sayang dengan melepaskan hak, dia memang dapat pahala. Di situlah duduknya sebenarnya. Masya-Allah. Okey, cakap tu saya mampu jawab. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Masya-Allah. Okey, ada lagi yang lain? Silakan. Daripada apa yang kita bincang tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hashim daripada Perlis. Allah Akbar. Orang Perlis. Lama tak sampai Perlis ni. Sihat orang Perlis kan? Sihat. Perlis tak mana duduknya? Di Kangak Perlis. Kangak Allah. Saya duduk Perlis 3 tempat tu. Di Mata Ayak sekali, di Bintong dengan Padang Bau 3 rumah sewa. 7 tahun di Perlis. Okey, silakan. Silakan. Baik. Ada 2 soalan. Cuma saya nak tanya satu dulu. Yang pertamanya, apakah kesan-kesan daripada kita melambatkan pembahagian harta pusaka? Kerana contohnya seperti tanah di Perlis ni banyak bendang. Kadang-kadang kita terlambat untuk pembahagian itu, bukan atas dasar tak nak buat, tetapi atas dasar bila dipecahkan tanah untuk pergeram masing-masing itu akan makan belanja yang besar lah. Mungkin setengah orang tak mampu untuk buat bahagian tersebut. Cuma nak tanya di sini, apa kesan daripada itu dari segi hukumnya? Itu soalan pertama. Okey, yang tu dulu Baik, terima kasih. Okey, bagus soalan ni. Soalan kesan lambat urus pusaka. Sebenarnya dalam buku saya ni pun ada. Okey, muka surat belakang nanti akan ada kesan. Tapi tak apalah, sebab bila dah
ditanya ni, saya cuba sebut sepitah lalu lah. Okey, bila lambat urus pusaka ni, dia sebenarnya banyak kesan dia boleh berlaku lah. Okey, pertamanya dari sudut tanggungan si mati. Seperti yang saya sebut tadi lah. Kalau si mati ni ada tanggungan. So selagi mana tak diurus, kita bimbang tanggungan dia tak selesai. So bila tak selesai tanggungan, ialah macam melibatkan hutang dia, apa pun terlibat dengan tanggungan-tanggungan dia ni. So dia menanggung dan waris juga menanggung sebab mengabaikan kewajipan itu. Sebab tu kita sebut kaedah fiqh sebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kan sesuatu kewajipan yang tidak sempurna melainkan dengan sesuatu perkara, maka perkara itu jadi wajib. Jadi kita nak melaksanakan faraid, pembahagian pusaka ni, so dia hukumnya wajib. Jadi nak settle kepada kewajipan tu, so kita kena mengurus pusaka. Baru tercapai hak-hak milik kepada waris-waris itu. Jadi mengurus tu adalah wajib. Itu pakai kaedah itu. Jadi bila tak mengurus, pertama takut ada tanggungan. So kalau katalah si mati tak ada tanggungan. Yang kedua, dia mungkin dia akan mendatangkan risiko yang lain kemudian hari, iaitu kematian berlapis. Kematian berlapis. So contoh sekarang ni si mati, dia ada 5 orang waris. Bagi contoh. Macam pengalaman saya Tanah Bedang di Perlis, di Padang Pauh itu. Kan asalnya waris tak ramai. Tapi oleh kerana tertangguh dengan sebab tadilah, menganggap nak proses kos dan sebagainya lah. Kadang-kadang tak ada kerjasama waris-waris lain. Kan kadang-kadang dia kata, alah urus buat apa? Kita bukan berkelahi bergaduh pun. Tetapi akan datang, dia akan jadi masalah bila kematian tu dah mula berlapis. Anak mati, bawah pula mati-mati dah berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba contohnya kerajaan ambil tanah tu. Nak bayarkan papasan, kerajaan tak boleh bayar. Sebab apa? Sebab dalam geran tu masih nama orang mati. Jadi itu antara kesan dia. Jadi kesan dia ni melibatkan kematian berlapis dan menimbulkan kesan hak-hak waris itu tidak diperolehi dengan sempurna. Okay, yang ketiganya, kita tengok pada konsep takharus tadi. Kalau kita uruskan segera dan boleh berlaku konsep takharus, so mungkin pemilikan itu boleh dikecilkan. Contohnya waris ramai, tapi oleh kerana ada bertakharus, saya tak nak bahagian saya nak lepas ke orang ni, jadi dia makin kecil. So bila makin kecil, risiko dia makin kurang. Tetapi kalaulah kata kita tangguh bertahun-tahun berlapis-lapis, daripada 5 waris jadi 10, jadi 30, jadi 40, jadi 100 pula, selepas beberapa generasi, akhirnya kita bimbang akan berlaku ada pula orang lain makan hak orang lain yang hukumnya adalah haram. Itu antara 3 benda lah. Okay, insyaAllah nanti kalau sampai dalam last buku ni, akan ada beberapa poin lain lah berkaitan dengan kelambatan mengurus harta pusaka. Okay, wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan nombor 2. Okay. Cuma nak minta pencerahan dari segi pembahagian faraid. Contohnya, si mati meninggalkan ibu. Kemudian isteri dia ada 4 orang. Dan tiap isteri tu ada anak lah, sama ada anak lelaki dan anak perempuan. Ya. Okey. Cuma nak pastikan, nak tanya tu, cara pembahagian bila si mati ni meninggal, adakah harta tu dibagi termasuk pada ibunya dan anak kepada si ibu tadi, maknanya adik-adik ataupun kakak si mati masih ada. Jadi adakah harta itu kita di pembahagian tadi ni dikira sekali? Maksudnya sekali itu pembahagian daripada si mati kepada anak-anak dia, anak-anak lelaki dan anak perempuannya, kepada isi-isi dia yang 4 tadi, termasuklah kepada anak-anak ibu. Sebab bila si mati ni meninggal, ya macam tadi Ustaz contoh tadi yang seorang bapa tadi lah, ibu ni dah uzur, dia ada sakit semua. Selang sebulan ibu pula meninggal. Ya. Jadi cara pembahagian tu macam mana? Adakah dikira ambil daripada anak-anak si mati dan isi-isi dan termasuk pada anak-anak si ibu tadi? Okey. Itu je. Faham. Okey, terima kasih. Okey, walaupun mungkin soalan ni agak awal tapi tak apalah. Okey, kita raikanlah sebab ada persoalan. Tak apa, kita lebih santai. Okey, tak ada masalah tuan, tak ada masalah. Okey. Ya, okay, sebab kita akan bicarakan nanti dalam waris lah, tapi tak apalah supaya kita dapat maklumat lebih awal. Saya akan tunjuk dalam bentuk carta macam ni lah. Sekejap Okey, so dia macam ni. Kalau kita dapatkan gambaran ni,
si mati ni kita kata tadi, okey, saya buat carta saya buat carta dulu. So si mati ni seorang suami. Okay, suami mati. So dia ada 4 isteri. 1, 2, 3, 4. Boleh nampak dia saya punya carta saya 1, 2, 3, 4. Isterinya 1, 2, 3, 4. Kemudian dia ada ibu. So ibu di sinilah. Okay, dan dia tak ada ayah lah. Okay, dia tak ada ayah dia kata. Soalan tadi. Kemudian dia ada anak lah. So anak-anak ni lelaki perempuan daripada isteri-isteri yang ada tu lah. Kan mungkin ada isteri tu lelaki saja, mungkin isteri tu lelaki perempuan, mungkin isteri tu ada anak perempuan. Saya tak kisah. Yang penting anak suami tu. Zuriat dia daripada mana-mana isteri yang ada tu ada lelaki perempuan. Jadi kalau kita tengok pembahagian faraid di sini, ibu dia dapat 1/6. Isteri ni dia orang kongsi 1/8. So setiap orang akan dapat 1/32 lah. Tu dia punya hukum dia. Kan pecahan dia setiap orang 1/32 dan baki untuk anak-anak ni dia orang akan dapat baki. Kita panggil dalam faraid itu asabah. Asabah saya gambarkan terus asabah bil ghairi. Ini istilah dia. Dan atas baki itu dibagi lelaki 2, perempuan 1. Tak kira lah berapa body yang ada lah. Ini dia punya gambaran. Jadi sekarang persoalan yang ditanya, katakanlah arwah ni dia meninggal. Sebulan urusan pusaka ni dia lah, mana ada orang buat urusan pusaka sebulan boleh selesai kan. Kalau teknikal biasa pejabat pusaka pun paling-paling tidak 6 bulan. Musim PKP ni lagilah bertahun kadang belum selesai, sangkut banyak. Jadi mungkin anak-anak waris-waris ni faham dari sudut kewajipan mengurus. Tapi Allah takdirkan mak ni pula meninggal. Mak pula meninggal. Jadi bila mak meninggal, isunya dia meninggal dulu. Katakanlah dia meninggal bulan 7. Kan? Mak meninggal bulan 8. Harta tak sempat dibahagi. 1/6 milik mak ni daripada harta arwah. Contohnya arwah ada harta kata 3 juta. Dia lah kahwin 4 kan mesti harta dia banyak kan. Okey, jadi 3 juta. Okey, 3 juta. So mak dapat 1/6. Berapa 1/6 daripada 3 juta? 500,000. Bahagian mak sahaja. Kan? Baru ni panas isu Datuk JJ kan, isu dengan mak lagi menantu. Okey, 500,000 ni dia akan jadi munasakhat sebab kematian tu dah berlapis. Sebab mak meninggal dalam keadaan harta arwah belum sempat dibahagi. So siapa yang akan terlibat atas 1/6 ni? Semua anak-anak mak. Adik-beradik arwah lah. Adik-beradik arwah ni. Adik-beradik dia lah. Tengoklah mak ni ada anak lain. Lelaki, perempuan. Jadi 500,000 ni akan pergi kepada anak-anak mak. Kan? Tengoklah siapa waris mak pula. Jadi kita akan cerita pula kes yang kedua pula di situ. 500,000. Jadi urusan tu dibuat sekaligus. Bila kita buat permohonan, kalau dalam teknikal pengurusan, submit permohonan harta arwah ni 3 juta ni dengan tanah, dengan rumah, dengan duit, kenderaan dan sebagainya, aset-aset yang ada. So oleh kerana mak dah meninggal dunia, so kena lampirkan sama surat mati mak dan IC anak-anak waris-waris mak yang ada. So lepas tu terpulanglah kepada perbincangan dibuat sama ada diorang setuju nak lepaskan hak takharus ataupun diorang nak menuntut hak mereka tu, itu kembali kepada kaedah-kaedah yang seterusnya lah. Okey, wallahualam. Boleh clear Tuan Syed? Boleh. Cuma sikit lagi. Adakah anak si ibu tadi, yang bahagian ibu kan dapat 1/6, anak-anak dia yang sulung pula, anak dia yang laki seorang yang tinggal, adakah dia kemungkinan dia akan dapat lebih daripada harta si mati tadi, daripada anak-anak si mati? Tak ada beza. Maksudnya kalau sampai peringkat anak-anak, dia akan jadi macam ni lah. Dia macam ni yang saya tunjuk ni kan. Si mati ni kan dia ada anak di bawah ni kan. Jadi lelaki dapat 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tak kira lah dia sulung ke, dia bongsu ke mana ke, tak ada beza. Kan? Dia macam tu juga hukum dia. Tak ada beza. Maksud saya contohkan pada 1/6 tadi. Ya. Kalau gambaran yang Ustaz bagi contoh 3 juta, dapat 500 juta kepada si ibu dan anak-anak dibuat sekali kan dengan anak-anak ibu yang meninggal tadi kan? Ya. Adakah dalam anak si ibu tadi pula ada anak lelaki yang sulung, anak lelaki dia lah, yang lain tu perempuan, adakah anak lelaki itu dapat lebih daripada anak-anak si mati? Mungkin, anak-anak si mati yang bawah ni. Itu kita kena buat kira-kira pula lah. Kena tengok kira-kira macam mana. Baru kita nampak jumlah je. Tapi sebenarnya anak-anak kepada mak ni dia akan dapat daripada 1/6 je, 500,000.
Kalau kita tengok sini. Sebab kita tengok jumlah anak pula ramai mana. Kalau kata macam anak mak ni seorang, sebagai contoh lah. Kan? Anak mak ni dia seorang je lelaki. Dia akan dapat semualah 500,000 ni. Jadi kalau kita compare seorang tu, mungkin anak-anak arwah dia 4 isteri. Ramai anak dia kan. Jadi kelihatannya besarlah bahagian anak ni. Sebab anak mak ni sebab 500,000 dapat ke dia seorang. Jadi kita kena tengok pula jumlah tu. Pengiraan kena buat balik lah baru kita nampak berapa jumlah tu. Jadi kita tak boleh nak katalah anak-anak mak ni dapat lebih besar daripada anak-anak arwah tu, kita tak boleh nak tentukan lagi. Ya. Macam tu. Ya, Jadi, terima kasih. Okey, kita detailkan dalam pengiraan nanti lagi kita nampak lah. Mungkin kita ulang balik. Kalau kata Tuan Hashim boleh bagi balik jumlah sebenar lah. Okey, cuba bagi jumlah sebenar. Suami meninggal, ada 4 isteri, anak lelaki perempuan dia berapa orang, kemudian mak tu anak-anak dia berapa orang. Baru kita nampak kira-kira dia tu. Berapa jumlah. InsyaAllah. Boleh Baik, terima kasih. Semua dapat gambaran dulu. Okey. Silakan, ada lagi yang lain? Ustaz. Ya. Okey, saya nak bertanya, saya macam saya punya masalah, saya dibesarkan oleh family angkat dan saya tidak mengenali bapa kandung saya. Baru tahun lepas baru saya tahu nama siapa nama bapa kandung saya, sebab sepanjang saya hidup dia tidak pernah datang mencari saya lah. Dan dia baru meninggal dalam beberapa tahun lepas. Dan saya dapat tahu saya ada adik seorang lelaki dan seorang perempuan. Boleh kira dari segi takharruj ni, kira kalau saya lepaskan macam mana? Harta lah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, sekarang ni macam ni. Okey, ini antara isu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita lah. Di mana-mana saja saya percaya berlaku. Sebab isu anak angkat ni, dia lah kesilapan, dia lah bukan kata nak silap siapa-siapa kan. Kesilapan, antara kesilapan yang berlaku ialah sebab hubungan tu jadi putus. Kan? Jadi sepatutnya dia tak berlaku macam tu lah kan. Walaupun kita diambil oleh keluarga angkat, sepatutnya hubungan tu masih dijaga. Sebab kalau kita faham faraid, dia akan ada kaitan dengan sini lah. Sebab apa? Sebab contoh dalam kes Puan Rosmawati ni kan, dia dibesarkan keluarga angkat. So kalau yang meninggal tu pak angkat dia, mak angkat dia, dia sebagai anak angkat dia tak ada hak. Dari segi faraid itu satu, kecuali ada hibah masa hidup. Kemudian berbalik kepada bapa kandung. Dalam keadaan tak pernah kenal bapa kandung. Lepas tu, tapi akhirnya dapat juga maklumat. Tapi kalau bapa kandung tu meninggal, ataupun kalau kita yang meninggal, bapa kandung yang masih hidup, dia dapat bahagian dia. Jadi isu ni isu yang besar sebenarnya. Dia akan banyak berkait dengan isu orang hilang, orang tak boleh jejak, waris tak ditemui, banyak cerita. Sebab tu sebaiknya mana-mana yang ada hari ini, kalau ada keluarga angkat dan sebagainya, cari balik, hubungi baliklah silaturahim dengan keluarga kandung itu sendiri, adik-beradik dan seumpamanya. Jadi menjawab persoalan ni, kalau dalam kes dapat maklumat bahawa bapa kandung dah meninggal, so kita sebagai anak, kita ada bahagian. Kan, kita ada bahagian dan dapat maklumat ada adik-beradik seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau boleh jejaklah. Okey, supaya confirm betul-betul. Kemudian dari segi hukum faraid, kita ada bahagian dalam tu. Kita ada bahagian. Tetapi sebagai seseorang yang kata ada kasih sayang dan sebagainya, kita rasa kita tak nak menuntut lah. Walaupun kita letak secara umum, kita tak kisah bahagian kita banyak mana dan sebagainya, kita tak nak menuntut. Tapi ini kira pilihan, kira usaha terakhir lah. Sebab tu cadangan saya yang terbaiknya biarlah ia berlaku secara rasmi. Maksudnya pengurusan pusaka bapa kandung kita tu biarlah dibuat secara rasmi, kita terlibat dan kita lepaskan secara rasmi dalam bicara kuasa. Maknanya bersama dengan adik lelaki perempuan tadi. Kan kita lepaskan, kita tak nak terlibat, kita lepaskan kepada dia orang. Itu lebih baik. Tetapi kalau contohnya memang kita hanya dapat maklumat secara umum macam tu saja. Akhirnya kita sendiri buat keputusan bahawa kita tak nak. Kita lepaskan hak kita kepada adik lelaki perempuan. So tak ada masalah. Tapi itu adalah orang kata usaha terakhir kita lah untuk kita amankan diri kita daripada orang kata urusan pusaka bapa kandung kita lah.
Kita sebut kita lepaskan. Tapi dalam masa yang sama akan datang jangan claim balik. Contoh kita dah sebut kita lepaskan kan. Kita dah declare bagi kita. Contoh kata kita tak nak, kita tutup, kita nak lepaskan. Tiba-tiba ada masa kita jumpa dengan adik-beradik lelaki kita, tengok hartanya banyak sebagainya, kita nak tutup balik. Jadi bermasalah di situ. Jadi kalau kita memang betul-betul muktamad untuk melepaskan hak, kita lepaskan secara konsep takharus tadi, sebab kita pun tak boleh nak dijawab mereka, kita pun tak tahu di mana dia berada, nak urus secara rasmi pun tak dapat, maka dia selesai dengan cara begitulah. Macam tu. Wallahualam. Okey, ada lain? Kalau tak ada, kita sambung lagi Kita mungkin ambil masa sedikit untuk kita rehat lah sikit sekitar dalam 15 minit. Saya sambung sikit lagi, kita ambil masa mungkin 10 minit lagi, 10.50 kita berhenti. So mungkin dalam 11-15 minit kita masuk balik. Boleh Baik, so tuan-tuan, kepentingan belajar ilmu faraid. Kan kalau kita merujuk kepada ayat-ayat dalam Quran, hadis Nabi, sebenarnya banyaklah. Cuma saya rangkumkan yang utama di sini. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Fajri, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kan? Maksudnya, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus. Kan? Maksud rakus ni, dia tidak membezakan antara halal dan haram. Kan? Jadi, kita nampak di sini, orang tak nak makan haram ni. Tapi saya nampak ia berlaku kerana tak tahu. Kerana tak diperjelaskan dengan betul. Ini yang kita risau. Lepas tu, dapat maklumat yang salah. Saya nak cerita satu kes. Pengalaman saya bantu satu kes. Duit tak banyak tuan-tuan, dalam 20,000. Al-Kisahnya, seorang perempuan ni dia meninggal dunia. Dia tak ada anak. Dia tak kahwin dia tak ada anak. Dia ada adik-beradik. Seorang perempuan, seorang lelaki. Kakak dia dan adik lelaki. So, dua beradik je, seibu sebapa. Itu je waris dia. Dalam hukum faraid, duit dia yang disimpan dalam tabung haji, disimpan dalam tabung haji itu akan diwarisi oleh adik lelaki dan juga kakak dia tu. Dia bahagi dengan 3 adik lelaki dapat 2 bahagian. So kakak dia dapat 1 bahagian. Jadi di situ duit 20,000 dibahagi 3 lah. Itu hukum. Okey. Kemudian al-kisahnya si mati ni masih hidup, arwah ni masih dia hidup, dia lantik penama. Siapa penama tu? Anak saudara dia daripada kakak dia tu. Daripada adik-beradik perempuan dia tu. Dia ada anak saudara lelaki daripada kakak dia tu, dia lantik sebagai penama. Jadi bila dia meninggal dunia, budak ni dia keluarkan duit tu sebab penama kan. Tapi kena faham, penama ni pemegang amanah saja. Dia bukan pemilik. Itu bagi orang Islam. Kan? Dia bukan pemilik. Jadi bila berlaku macam tu, kebetulan nak jadi cerita, pakcik ni dia bawa teksi. Ni cerita berlaku di Terengganu. Pakcik ni dia bawa teksi, dia singgah satu masjid. Ini saya nak kait juga dengan dakwah dan sebagainya. Dia singgah di satu masjid, kebetulan saya kuliah di situ. Dia cerita lepas tu, saya kata saya singgah semayang masjid, biasanya semayang maghrib, biasanya lepas semayang saya belah lah. Bawa teksi kan, kebetulan tak ada orang pula, teksi kosong. Jadi saya pun tak bergerak. Saya dengar kuliah faraid. Jadi saya kata saya tunggu. Saya nak jumpa dengan ustaz ni. Dia cerita pada saya. Sebab saya ada masalah. Ni tuan-tuan nak cerita. Sekurang-kurangnya bila dakwah ni berlaku, setidak-tidaknya kita mungkin boleh bantu 1-2 kes terpencil. Kes tu tak besar pun. Bukan harta bilion pun, 20,000 je. Tetapi ada isu kekeliruan berlaku di sini bila mana waris ni dapat jawapan yang salah. So isu yang berlaku ialah pakcik ni kata, dia ceritalah kakak dia meninggal, kemudian ada duit sebagainya. Duit tu duduk dengan anak saudara dia. Jadi dia tanya anak saudara dia tu pasal duit tu, kan? Anak saudara tu jawab duit ni dah duit dia sebab mak saudara dia dah bagi ke dia. Jadi anak saudara tu berhujah jawapan daripada seorang ustaz di pejabat agama pula. Dia kata ustaz tu kata duit dia. Okey, saya tuan-tuan ambil pendekatan, saya kontak ustaz tu sendiri. Jadi dapat maklumat, saya kontak, jumpa boleh bercakap dengan ustaz tu. Saya tanya ustaz, minta maaf saya nak tanya, betul ke ada satu kes ini, anak saudara ni dia tanya ustaz pasal duit dalam tabung haji yang dia kata mak saudara dia bagi ke dia. Dia kata betul ustaz. Saya jawab, ustaz jawab macam mana? Saya kata hak dia lah. Sebab dia tanya saya duit itu mak saudara dah masuk dalam akaun dia. Budak tu cerita pada ustaz tu, mak saudara dah masuk dalam akaun dia. Saya mengesahkan sebelum tu, saya kata, dek, awak dapat duit daripada tabung haji ni lepas masa mak saudara hidup ke ataupun lepas mak saudara meninggal? Dia jawab depan saya, dia kata lepas mak saudara meninggal. Jadi bila lepas mak saudara meninggal, itu bukan transfer, itu penama. Lepas meninggal, dia pergi tabung haji, claim untuk masuk akaun dia. Jadi bukan transfer, pindah milik daripada makcik.
Jadi bukan hibah. Jadi saya cerita balik ke ustaz tu kata, oh macam tu. Saya sebab dia tanya saya, dia kata makcik tu dah pindah ke akaun dia. Kan? Jadi saya kata hak dia lah. Itu yang dia pegang tu. Saya betulkan balik ustaz, sebenarnya cerita sebenar bukan macam tu. Cerita sebenar ialah duit tu penama, budak tu penama saja. Bila makcik dia meninggal, dia uruskan dengan tabung haji, duit tu tabung haji transfer masuk akaun dia. Budak ni salah faham. Dia kata duit tu makcik dia transfer ke dia. Jadi tuan-tuan nampak tak? Benda sikit je. Kan? Jadi alhamdulillah saya betulkan ustaz tu dan dapat betul balik dengan anak saudara dan pakcik tu syukur sangat-sangat. Dia kata terima kasih banyak-banyak ustaz. Saya pun tak ada masalah. Dia kata kita nak betulkan. Kita bagi ke anak saudara kita tu bahagian. Bahagian kita pun kita ambil kongsi-kongsi lah. Jadi benda tu bukan milik anak saudara tadi. So alhamdulillah selesai dengan baik. Pakcik tu pun beberapa kali WhatsApp telefon saya, ustaz bila balik Terengganu kita nak minum air benar-benar ya. Sampai lama 3-4 kali dia offer macam tu, lepas senyap dah. Tak jumpa-jumpa dah lepas pada tu. So alhamdulillah, nak ceritanya kadang-kadang dengan dakwah sebegini kan, walaupun mungkin tak besar kesan dia, tapi kita boleh membantu masyarakat. Itu nak cerita betapa orang kata isu halal haram ni dia bukan berlaku secara sengaja, tetapi mungkin secara kebetulan ataupun kita dapat maklumat, jawapan ataupun nasihat yang tak kena dengan kaedah sebenar. Sebab tu saya selalu sebut kepada rakan-rakan yang duduk dalam bidang ini, bila kita belajar faraid, contoh orang mari tanya kita kena menyiasat. Kita kena banyak bertanya. Once dia tanya sekali, kita kena tanya dia 3-4 kali. Boleh lebih pada tu. Supaya kita clear sebelum kita menjawab. Jangan terlalu cepat jawab. Bahaya. Kan? Takut salah faham. Okey. Dalam hadis, ya. Okay, boleh saya bertanya? Mohon maaf sila. saya bertanya. Saya ni alhamdulillah saya adalah adik-beradik tapi saya tinggal sebatang kara. Saya ada adik 7 beradik mak lain. So jadi bila bapa saya meninggal, alhamdulillah setelah bapa saya meninggal baru bapa saya dapat tanah kurnia dekat Johor. Lebih kurang 1 ekar. So sekarang ni adik saya telah membuat pengubah kuasaan, kena pergi kena bicaralah. Bicara kuasa lah. Ya. Jadi sekarang ni adik saya kata kami akan dia kata kita tak usah jual, dia kata. Kita bagi-bagikan kepada 8 beradik lah, dia kata. Okey. Jadi masalah saya di sini, saya nak bertanya dengan ustaz, kalau macam kata saya dapat sedikit bahagian di situ, kalau saya tak nak, misal kata saya nak jual, boleh tak saya jual dengan adik-beradik ke ataupun dengan orang lain ke, boleh ke macam itu? Saya nak bertanya. Okey. Terima kasih banyak ustaz. Okey, terima kasih. Okey, ini balik kepada konsep takharus yang kita bincang tadilah. So kita nak menjual hak. Saya kalau persoalan begini, saya cadangkan jual kepada adik-beradik yang ada di situ. Sebab dia macam ni, kesan dia besar kalau kita jual kepada orang lain. Kan, sebab orang lain akan terlibat dan kena faham bahawa tanah yang berkongsi geran ni dari segi undang-undang kena faham, walaupun kita sama-sama kita dah kata Allah Rabbi ada yang baru masuk. Kita sebut katakanlah dalam geran tu ada bahagian kita kan, portion kita sekian pecahan-pecahan. Tapi dalam undang-undang tanah, dia sebenarnya kita tak ada tempat kita di mana. Tempat kita okey, kita ada bahagian okey awak di belah kanan, belah kiri sebenarnya tak ada. Kecuali hanya persetujuan sama-sama kita je. Okey, abang ujung sana, kakak tengah, gini tepi contoh kan. Tapi di pejabat tanah sebenarnya tak wujud benda tu. Itu hanya di luar. Di pejabat tanah, dalam undang-undang tanah, kita kira berkongsi. Kalau kata ada 8 nama dalam geran, katakanlah dalam tanah tu ada 1 pokok durian. Dalam tanah tu ada 1 pokok durian, maksudnya waris-waris berhak, semua sekali 8 orang tu berhak atas pokok durian tu, atas hasil tu. Kan? Hatta disebut batu sebiji pun, duduk di penjuru mana-mana pun dikongsi. Itu nak faham undang-undang tanah. Jadi sebab tu, mengelakkan daripada isu ni berlaku lebih berat, maka kita jual kepada waris. Jadi contohnya offer kepada adik-beradik yang ada tu lah, siapa nak. Sebab kalau kita pun mungkin tanah di Johor, kita tak duduk di situ. Kan, tanah tu mungkin bahagian kita pun tak diusik, silat-silat nanti adik-beradik tanam, dia pula ambil bahagian kita, dia pula makan haram di situ kan. Jadi kita nak selamatkan keadaan ni, kita jual. Kita offer lah, jadi bila offer, buat pindah milik balik lah. Jadi nama kita padam, tukar, bahagian dia tu pindah kepada, bahagian kita tu pindah kepada yang membeli tadilah. Saya nak kongsi satu kes berlaku di Negeri Sembilan tuan-tuan. Tanah memang mahal. Sewa tak silap saya lebih kurang dalam 5,000 sebulan. Isu yang berbangkit sekarang ni, saya pernah terlibat dengan waris ni dah lama, tapi berbangkit kemudian hari ni, rupanya ada salah seorang adik-beradik jual ke China.
bahagian dia, saya pun tak tahu kenapa dia jual ke luar. Sebab mungkin dia fikir kalau aku jual adik-beradik, dia orang tak boleh bagi harga tinggi. Dia jual kepada Cina, tuan-tuan bayang. Jadi ini memberi kesan, walaupun jual beli tu boleh berlaku, proses boleh berlaku pindah milik, tapi memberi kesan lah pula adik-beradik lain tengok, Aish, tanah kita ada orang lain pula kan memiliki bersama. Nampak isu dia. Jadi yang terbaik jual kepada sesama sendiri, insya-Allah. Boleh ya? Ustaz, andai kata dalam proses ni saya meninggal lah katakan ya. Jadi anak-anak saya dia boleh menuntut tak dekat situ? Dah dijual ke, dah tukar nama ke belum? Belum. Masa okey, dalam proses ni andai kata berlakulah kematian kan? Ya. Jadi apakah ini bukan soal tamak Ustaz, kita nak faham aja. Nauzubillah ya, mudah-mudahan harta tidak menjadikan kita jadi tamak, nauzubillah. Okay. Jadi anak-anak saya tu boleh tak, sebab saya ada anak lelaki 4. Jadi mereka saya nak tahu di situ je macam mana pula pengiraan tu. Terima kasih. Allahu Akbar. Okey, saya faham. Okey, macam ni. Sekiranya memang kita dah berniat dan memang dah mutamat nak jual kepada adik-beradik kita, tapi mungkin proses tu ambil masa lah, contohnya kan logistik, apa masa nak bergerak sebagainya, so mungkin sangkut lah. Sebab tu saya cadangkan macam ni, cadangan saya lah. Okey, sebab kalau tengok pada proses jual beli, selagi mana pindah milik tu belum didaftarkan di pejabat tanah, sebab bila kita dah sign, dia guna borang 14A tu kan, pindah milik tu, kalau kita dah tanda tangan, yang membeli pun dah tanda tangan, adik-beradik kita tu, itu dah kira sah. Tetapi mungkin proses itu tak berlaku lagi. Kan? Bila proses itu tak berlaku, so mungkin benda tu belum sampai kepada tanda tangan pegawai dan sebagainya, so nak daftar pun tak boleh lagi. Jadi tanah tu masih dianggap nama kita, masih milik kita. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan proses tu belum selesai, maka ada hak lah waris-waris kita. Waris-waris boleh menuntut bahagian kita tu. Tetapi kalau kita nak ambil langkah selamat, langkah selamat, kita akad jual beli lebih awal. Sesama adik-beradik yang nak beli tadi, akad jual beli, so buatlah satu, orang kata contohnya sebagai satu perakuan, bahawa kita dah jual tanah ni dengan harga sekian-sekian, dan kita mungkin adik tu, dia pun faham, dia pun dah buat pembayaran. So kita buat satu, orang kata dokumen, akuan sumpah contohnya, paling-paling tidak akuan sumpah, dan kita maklum kepada anak-anak kita bahawa mak dah jual, dah terima duit, dan tanah ni bukan hak mak dah. Cuma belum sempat tukar milik. Kalau mak meninggal belum tempat tukar milik, kan anak-anak dah letak tuntut. Kalau awak tuntut juga awak makan haram. So didik macam tu. Kan? InsyaAllah benda tu lebih mudah macam tu lah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Allahu Akbar. Okey, kita habiskan hadis ni dan kita break sekejap boleh insyaAllah. Okey, yang kedua hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi kata belajarlah faraid, ajar kepada manusia, sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu. Dan ia akan dilupakan dan ia adalah ilmu yang pertama sekali dicabut dari umat aku. Ni yang realiti yang disebut kan. Nabi kata separuh ilmu ni, sebab apa tuan-tuan? Ulama kata faraid ni ilmu yang dipraktikkan selepas kita meninggal. Jadi masa hidup ni kita nak praktikkan ilmu apa? Ilmu bab sembahyang, bab haji, bab zakat, apa semua masa hidup. Tapi bila faraid memang berkait dengan harta kita lepas kita meninggal. Tetapi walaupun begitu, dia tidak menafikan sebenarnya kewajipan kita untuk belajar. Kita kena belajar sebab dia melibatkan banyak isu. Kan? Jadi isu itulah yang kita nak handle, nak tackle. So kena belajar, kena faham. Okay, yang kedua, hadis Ibn Mas'ud, belajarlah Quran, ajar kepada manusia, belajar faraid, ajar kepada manusia, sesungguhnya aku akan diwafat dan ilmu tu akan dicabut. Ini yang berlaku tuan-tuan, orang-orang alim, pakar-pakar dalam faraid, meninggal, so ilmu ni kalau tak sempat disebarkan, dia akan habis, dia akan terhenti. Jadi Nabi sebut, dan akan timbul fitnah. Akhirnya timbul fitnah. Sehingga apabila dua orang berselisih mengenai harta pusaka, tak ditemui orang yang dapat menyelesaikannya. Saya nak tutup isu fitnah ni sebenarnya. Satu kes yang saya pergi ke Kedah. Tuan-tuan bayang, saya pergi ke Kedah. Nak cerita dakwah. Satu masjid, saya dijemput masjid kampung dalam. Saya lupa dah belah baling, belah dalam tu lah. Belah Kuala Ketir apa semua tu. Dijemput oleh seorang sahabat di sana. Sebab saya biasa kalau saya bergerak, saya suka pelawa diri. Mungkin ada masjid, dia tak apa gemar cara saya. Tapi bila saya tengok realiti, dakwah ni kurang sangat, saya offer diri. Kalau kata nak kuliah faraid, insyaAllah, saya bersedia lah. Saya memang macam tu. Jadi ada kawan-kawan, dia akan pelawa lah. Jadi saya sampai ke masjid tu, sebelum maghrib saya sampai, ada seorang pakcik tunggu.
Pakcik tu tiba-tiba dia datang kat saya, Ustaz, sebelum Ustaz masuk ke masjid, nanti Ustaz nak berkuliah, saya nak bercakap dulu dengan Ustaz, dia kata. Dia pun ceritalah gini-gini, Ustaz, boleh tak Ustaz cerita sikit, sebab saya ni ada masalah, isteri saya meninggal tapi dah lama Ustaz, dah dekat 10 tahun. Saya pun tunggu dalam tempoh dekat 10 tahun ni, tak pernah ada orang datang kuliah faraid di masjid ni. Hari ni bila dengar kata Ustaz nak kuliah faraid, saya tunggu Ustaz. Sampai macam tu tuan-tuan. Tak pernah. 10 tahun masjid ni saya tak pernah dengar kuliah faraid. Bila dengar kita nak kuliah faraid, dia tunggu. Dia kata saya ni ada problem, saya nak jelaskan saja. Sebab isteri saya meninggal, mak mertua saya ambil semua harta isteri saya. Dia kata ambil semua harta, dia tak bagi pada saya. Sebab dia kata harta ni ialah harta kami bagikan anak kami. Jadi alasan tu banyak. Jadi saya tak dapat apa-apalah. Saya rasa saya ada hak, saya sebagai suami kan, saya nak Ustaz jelaskan, boleh tak? Maknanya sampai gitu, dia punya nunggu tu terbayang 10 tahun selepas kematian isteri, dia tunggu untuk dapatkan penjelasan. Saya kata takkan pakcik tak pernah pergi mana-mana, kita orang kampung Ustaz, kita pun tak tahu nak rujuk ke mana-mana. Inilah tuan-tuan, sebab tu kata dakwah ni kita kena kembang ke mana sahaja. Bandar, luar bandar, kampung, di mana-mana, darat dan sebagainya, kan? Hatta di pulau-pulau pun, alhamdulillah kalau Terengganu saya dah sampai Pulau Perhentian, kan? Allahu Rabbi, Pulau Perhentian ni dia ada dua, besar kecil. Saya kuliah tu, hak seberang sana pun dia kata, Ustaz, Allah kami dengar kuliah Ustaz. Khutbah Jumaat pun dengar sampai ke sebelah dia orang kata kan. Okey, Allah Akbar tuan-tuan, kita berhenti rehat dulu seketika. InsyaAllah kita masuk balik sekitar dalam, lebih kurang dalam 11 suku boleh lah kot. Boleh ya? Bronasi ada lagi ke? InsyaAllah. InsyaAllah Ya, insyaAllah. Saya ada, tak ke mana saya. Okey. Mungkin tuan-tuan nak ambil masa rehat sekejap, tenang-tenang, nak kumpul-kumpul soalan ke macam mana, insyaAllah kita masuk balik 11 suku untuk kita sambung slide yang seterusnya berkaitan dengan harta pusaka. Ustaz, sebelum tu Ustaz, ada beberapa orang PM personal dekat saya pasal mungkin dia segan nak tanya on air macam ini kan. So kalau ada yang nak PM personal dekat Ustaz Khusairi pun boleh, dekat saya pun boleh. No problem. Okay, boleh. Okey. Okey Ustaz. Boleh. Nanti kalau yang PM personal tu nanti forward ke saya. Okey Ustaz. Okey. InsyaAllah. Okey. Okey, kita masuk sebelah syukur. Okey, tawakkul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.